Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Seperti yang sedia maklum, pagi ini kami daripada bahagian Tanian Bandar Jabatan Pertanian akan mengadakan satu sesi perkongsian ilmu yang bertajuk Pengurusan Serangga Perosak di Kebun. Okey, seperti yang sedia maklum, pagi ini yang akan bagi sesi perkongsian ilmu adalah Encik Asrul Azwan bin Awi. Tanpa melengahkan masa, saya jemput Encik Asrul untuk membentangkan sesi beliau. Sekiranya ada apa-apa yang tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanya dengan pada sesi tersebut, boleh terus tanya dengan Encik Asrul lah ya. Baik. Okey, Tuan. Puan. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama dengan saya lah hari ini FB Live. Sebelum tu saya kenalkan dulu diri saya. Nama saya Asrul Azwan bin Awi. Bertugas di Jabatan Pertanian di bahagian Pertanian Bandar di Putrajaya. Bahagian Pertanian Bandar Putrajaya ni dia jaga dua kawasan, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Walaupun bahagian pertanian bandar, maknanya kita buat cara tanaman secara bukan yang besar lah macam kat negeri. Kalau kat negeri tanaman dia besar, berekar-ekar. Tapi kita kat pertanian bandar ni kita tanam yang boleh dikatakan untuk kegunaan sendiri lah. Tapi ada juga beberapa kawasan dah boleh dia dah boleh di peringkat menjual lah. Okey. Sebelum tu juga saya ingin mengucapkan jugalah terima kasih kepada Jabatan Pertanian, khususnya pengarah Pertanian Bandar, timbalan pengarah dan ketua seksyen yang memberi kepercayaan pada saya lah untuk kita berkongsi. Saya tahu tuan-tuan mungkin saya tengok rekod di sini mungkin lebih faham ataupun lebih mahir ataupun lebih expert lagi daripada saya, tapi tak apalah, kita cuma kongsikan saja. Okey. Ingat skop saya hari ni pertanian bandar, simple saja. Okey, kita terus. Okey, dalam kita menanam di kawasan rumah ataupun di kawasan perumahan kita ni, pertama sekali kita kena kenal pastilah ataupun kita panggil diagnosis masalah perosak tumbuhan. Senang aja. Kalau kita tengok tanaman kita tu tak seperti yang apa kita harapkan, ataupun kita biasalah kalau kita tengok daun ada berlubang ataupun pokok tak membesar, dia mesti ada masalah kat situ. Itu yang kita kena diagnostik tu, kita kena tahu. Jadi diagnostik ni kita kena tengok proses kenal pasti punca. Kenapa pokok kita begini, sakit, kenapa dia tak besar. Dia mesti ada masalah tu. Sama ada saya dah biasa dengan kami punya tim, kalau kita buat hands on ataupun kita pergi ke komuniti, kita berkongsi ilmu, pengalaman. 3 elemen ni biasanya memang tak lari. Bila kita tanya orang, kita nak menanam, kita kena ingat, kita kena ada ABC. Ini memang makanan kita lah. ABC tu adalah air, baja, cahaya. Okay, kadang-kadang kita nak diagnose tu kita tahu, adakah disebabkan kurang air, adakah kurang baja, terlebih baja, pencahayaan macam mana, cukup tak cukup. Kadang-kadang kita kena tengok rupanya bukan masalah air, bukan masalah baja atau cahaya. Rupanya ada serangga yang telah mengisap ataupun memakan daun-daun kita tu. Ada tak? Saya tahu. Ya? Air. Okey. Tuan-tuan kena ingat, di kawasan tanaman kita ni, bukan semua serangga yang kita jumpa adalah perosak. Kita tak boleh macam tu. Assumption kita pada serangga tak boleh begitu. Nampak je serangga kat tanaman, ini perosak. Tak boleh. Ada serangga yang kita panggil sebagai musuh semula jadi. Ataupun kita panggil dia sebagai biological control kita punya. Kita panggil sahabat ladang kita. Jangan bunuh dia. Nanti saya akan tunjukkan contoh gambar apa yang dikatakan sahabat kita tu yang dipanggil musuh semula jadi. Okey, ingat serangga yang ada tu kita jangan buat andaian semua adalah perosak.
Nanti saya akan tunjukkan lah. Iya, paling cakup slow-slow. Aku ada meeting. Okey, serangga ni dia ada, kalau pengalaman saya lah, dia ada dua kategori lah. Satu serangga yang dipanggil invertebrata. Invertebrata ni maksudnya tak ada tulang belakang. Itu macam kita tengoklah serangga kumbang, cengkerik ke, whitefly ke, itu dipanggil tak ada tulang belakang lah. Ada juga serangga, bukan serangga, ada yang perosak yang tulang belakang tu ada. Contoh macam itulah, macam monyet, macam babi hutan, itu pun masalah juga sebagai perosak tanaman kita kan. Okay, kita teruskan. Tujuan dia mengenal pasti punca utama masalah perosak. Lepas tu kita memberi syur pengurusan masalah dengan cepat dan tepat. Tujuan dia tengok pengurusan penyakit tanaman kita. Kita perlu memahami epidemiologi penyakit, biologi patogen, interaksi perumah patogen, perumah dan faktor alam sekitar. Kita perlu tahu juga manipulasi komponen segitiga penyakit. Penyakit ni dia proses dia ada tiga lah. Bila ada perumah, bila ada patogen, alam sekitar, memang akan berpenyakit lah tempat tu. Jadi kita kena runtuhkan salah satu komponen ni untuk kita kawal kehadiran perosak tu. Okey. Okay, seterusnya. Tuan-tuan pernah dengar tak? Saya tengok ada dalam ni pun ada sahabat kita daripada Jawatan Pertanian. Harus sebut pengurusan perosak bersepadu ataupun integrated pest management. Apa yang dikatakan pengurusan perosak bersepadu tu? Kita tengok di sini. Kita ada kawalan secara kimia, biological, physical atau mechanical. Kita ada cultural. Nanti saya akan perjelaskanlah satu persatu ni. Okey, mula kita tengok di kawalan perosak apabila sudah mencapai tahap ETL. ETL ni maksudnya Economic Threshold Limit Level. Economic Threshold Level. Ataupun di bahasa Melayunya, tahap ambang ekonomik. Kaedah-kaedah kawalan lain tidak berkesan. Ingat bila kita bercucuk tanam, jangan sesekali kita set bila ada masalah serangga, kita gunakan racun kimia atau kita panggil pesticide. Jangan. Itu adalah langkah kita yang terakhir. Setelah langkah-langkah awal kita dah ambil, ikut pengalaman kita, bila kita nak menanam, pastikan kawasan kita tu pertama sekali bersih lah. Kalau ada rumput-rumput kering, ada buah-buah yang gugur, kita kena bersihkan semua tu. Sebab itu boleh menjadi tempat persinggahan ataupun tempat pembiakan serangga yang kita tak nak. Okey, kemudiannya kita ada musuh semula jadi. Ini nanti saya akan tunjukkanlah gambar-gambar yang saya ada. Sebenarnya serangga ni berpuluh ribu. Banyak. Saya pun tak boleh ingat. Cuma yang common lah, biasa kita pergi ke ladang ataupun kita pergi ke kebun-kebun komuniti. Ini perkara-perkara yang biasa memang ada lah dekat kita punya tanaman. Okey, musuh semula jadi ni kita panggil biological control lah, agent biologi. Maksudnya ada serangga makan serangga. Tu maksud je lah musuh semula jadi ni. Jadi macam saya cakap tadi lah, ada serangga yang di ladang ni atau kebun ni, tak semuanya jahat. Ada yang baik, jadi kita kena kenal. Macam mana kita nak kenal lah, kita kena belajar lah. Kita akan tengok nanti. Okey, lepas tu kita ada cara kaedah fizikal ataupun mechanical. Penggunaan alatan atau mekanisme mechanical. Contohlah, macam ladang kita selalunya diserang babi hutan. Ada kita buat parit ataupun buat longkang, buat pagar, itu namanya kawalan secara mechanical atau fizikal lah. Ada juga yang kita buat perangkap lalat buah. Selalulah biasa kalau ladang-ladang yang tanam contoh macam jambu air, jambu batu ataupun buah mangga. Kita tengok luaran cantik, bila kita nak makan, Cik Asul, kenapa saya punya jambu air ni di luar cantik tapi nak makan ulat dalam tu busuk? Itu semua disebabkan oleh serangan lalat buah. Jadi kita pun ada kaedah lah untuk kita nak kawal lalat buah ni. Dengan kita memasang perangkap lalat buah. Adalah nama bahan feromon tu dipanggil methyl eugenol. Nanti kalau kita kesempatan nanti saya akan tunjukkan lah macam mana bendanya, bagaimana nak pasangnya. Ataupun kita buat cara bungkusan. Setiap buah tu kita balut dengan sampul. Itu pun secara fizikal atau mekanikal jugalah. Sebab kita nak kurangkan penggunaan kimia. Macam saya sebutkan tadi,
kimia ni bukan tak boleh guna. Boleh, tapi itu dah langkah terakhir kita setelah kita melihat tahap ETL tu, yang kita panggil tahap ambang ekonomi kita tu. Adakah ini kalau kita tak guna, memang tanaman kita akan musnah lah kan. Tu kimia tu adalah jalan terakhir. Tapi insya-Allah lah kalau kita dah guna, kita dah lakukan langkah-langkah awal, biasanya kita boleh kawal. Okey, seterusnya secara kultural ataupun sanitasi. Maksudnya benih yang kita nak guna tu mesti kita pun pastikan benih tu adalah genuine, tulen, ataupun dia mesti bebas daripada virus, penyakit, barang-barang keperluan ladang kita seperti cangkul, parang, mesti kita sanitasi, basuh. Semua-semua itu kita kena ambil kira. Barulah kita dapat mengurangkan kehadiran perosak ataupun penyakit pada tanaman kita. Okay, saya nak sharekan satu gambar lah. Okey, di sini mana aku nak pergi ni? Okey. Dapat tak saya tukar slide ni? Ya, Cik, dapat. Okey, dapat Okey, kita tengok ni. Ini yang kita panggil musuh semula jadi ni. Kita nak panggil biological control. Tapi saya minta maaf. Kalau kawasan kita banyak gunakan racun kimia ataupun pesticide, inilah masalah kita. Serangga yang baik, serangga yang jahat, kita pukul habis. Maksudnya semua akan mati. Jadi kalau kita gunakan racun kimia, memang efek ni kita tak jumpa lah serangga yang saya nak tunjukkan ni. Yang dipanggil serangga yang baik lah sebagai sahabat ladang kita. Okay, kalau tuan tengok gambar di sebelah kiri ni, yang warna merah ni, biasalah orang semua kenal. Ini kita panggil ladybird ataupun dipanggil ladybug. Lepas tu di sebelah kanan tu, pun orang tengok pun macam lebih kurang sama. Tapi kat sini saya nak cerita, dia sebenarnya dua ni ada yang baik, ada yang jahat. Kalau di sebelah kiri saya ni, kalau kita tengok, ni yang baik, yang warna merah. Merah, nanti kita tengok dia punya body agak shining, agak berkilat. Lepas tu dia aktif. Itu jangan bunuh. Ini sahabat ladang kita ni. Ini yang akan makan serangga contoh macam apis ataupun aphid. Dia akan makan thrips, dia akan makan kutu daun. Dia akan milibak pun dia akan makan ni. Tapi kita jangan bunuh. Ini nak kenal pasti ni. Warna merah yang berkilat dengan sebelah kanan ni agak warna oranye yang color dia macam matte, agak kepudar ni. Dia kena, yang ni jahat ni, yang sebelah kanan ni. Ini biasa kalau kita tanam pokok terung ataupun pokok bendi, biasa benda ni ada yang belah kanan ni, warna oranye ni. Ni kena hati-hati. Yang ini kita boleh bunuh dia. Yang belah kanan ni jangan. Okey. Seterusnya ini dipanggil apa? Centipede ataupun dipanggil mentadak. Dulu masa kita kecil-kecil, ingat tak? Mentadak, mentadu, macam mana dia tidur. Inilah dia binatang ni. Ini predator ni, jangan bunuh. Jumpa ni jangan bunuh. Ini serangga baik. Ini dia akan makan serangga yang jahat. Okey. Lagi satu, laba-laba. Kadang-kadang kita pergi ke kebun kita jumpalah laba-laba. Buat sarang, kita pun musnahkan. Ambil kayu, kita musnahkan. Jangan. Laba-laba tu bagus tu. Sebab dia memasang dia punya perangkap tu. Tengok kat perangkap tu ada apa? Serangga-serangga kan? Itu yang laba-laba tu dimakan. Jadi kita jangan musnahkan lah sarang laba-laba tu. Okay, semulanya, yang selainnya, biasalah burung hantu ni. Owl ni. Ini biasa kita tengok kebanyakan di sawah padi ataupun di ladang kelapa ataupun kelapa sawit. Biasa kita tengok ada macam satu rumah, ada satu batang tinggi, ada rumah kecil kat atas tu. Itulah tempat persinggahan burung hantu ni. Ini pun sahabat ladang kita juga untuk makan tikus. Saya pun nak terfikir juga, kalau kita bela ular boleh tak? Bela ular. Contohnya kita ada ladang kelapa atau kelapa sawit. Kita bela ular sebagai biologi control kita sebab nak makan tikus. Agak-agak boleh tak? Siapa ada pandangan? Boleh tak bela ular? Boleh kot, Cik. Boleh.
Ular pun biologi control juga kan. Sebab dia makan kita punya tikus. Ya, Tapi tapi dalam masa bahaya yang untuk sama, kita. dia membahayakan jugalah pada kita kan, manusia ni. Jadi pada Boleh saya, power, boleh power. dia biological juga. Cumanya untuk pada pandangan saya lah, dia tak sesuai lah kalau kita bela ular itu sebab dia memberi bahaya pada kita. Cukuplah kita bela burung hantu ni. Okey, yang lain kita tengok lagi. Ni yang dipanggil kawalan secara fizikal ataupun mekanikal. Contohnya di pertanian bandar. Kan saya kata pertanian bandar ni cara tanaman saya kecil-kecilan. Kalau perasan yang ada rumah ni macam mini greenhouse. Boleh nampak biasa komuniti tanam sayur-sayuran. Biasa sayur ni, masalah pada sayur ni biasalah ulat ratus, Plutella, ulat beluncas lah, ataupun dari segi golongan Lepidoptera, Spodoptera, ini semua daripada kupu-kupu lah. Biasanya bila diorang, saya advise diorang lah, kalau tempat diorang tu saya tengok memang masalah banyak serangan Lepidoptera ataupun Spodoptera. Ini yang saya sebut ni nama saintifik. Kalau untuk orang awam, biasanya saya beritahu serangan ulat lah. Ulat ni berpunca daripada kupu-kupu. Yang Lepidoptera, Spodoptera yang saya sebut tu semua daripada kupu-kupu. Jadi bila kita gunakan netting ni, kita tengok macam kelambu ni, jadi kita boleh kawal. Dia boleh kawal daripada kupu-kupu tu bertelur pada sayur, dan seterusnya tanaman kita ni bebaslah daripada serangan perosak. Sebab tu kalau ingat, dulu kita dibiasakan, kalau beli sayur, kena cari sayur yang lubang-lubang. Jangan cari sayur yang sempurna. Tapi kadang-kadang saya fikir tak tepat juga. Sebab dikatakan sayur yang tanpa lubang, penggunaan racun dia agak tinggi. Tapi bila saya fikir pun, saya tak agak bersetuju dengan pandangan itu. Sebab kalau kita tengok, kalau kita gunakan macam ni, contoh ni, mini greenhouse yang pakai kelambu, serangga tak ada ni. So sayur kita akan cantik. Jadi kita nak beli sayur tu, kita kena tahulah sumber sayur ni pada mana. Kalau kita dah kenal pasti ada komuniti tu memang dia tanam begini, kenapa tak kita tak bantu dia kan, kita support dia walaupun dia jual agak sedikit mahal. Okey, kemudiannya tengok yang pelekat kuning ni. Ini kita panggil yellow sticker lah. Ini saya rasa tuan-tuan pun dah biasa tengok. Ada fungsi dia ni, yellow sticker ni. Ini pun kita namakan sebagai kawalan secara mekanikal lah. Yellow sticker ni, tujuan awal dia sebenarnya kita nak periksa apa serangga yang ada kat ladang tu. Itu tujuan dia sebenarnya, yellow sticker ni. Apa serangga yang ada kat ladang, kemudian kita nak kira populasi dia. Perasan tak? Kalau kita tengok kat gambar ni, ada serangga ni kan. Nanti kita akan bawa ke lab ataupun ke makmal. So orang-orang makmal ni dia akan cek satu persatu ni, serangga-serangga yang ada ni. Baru dia beritahu, oh punya ada leaf miner, mungkinnya ada serangga, contohlah white fly, ataupun ada aphid. Jadi daripada sini dia orang nak kena kira berapa percentage dia, apa pengesyuran dia selepas itu. Kalau tahap ambang tadi saya sebutkan ETL, bila tahap ambang tu dah tinggi, mungkin pengesyuran racun tu digunakan pada tanaman tu. Okey, yang contoh gambar bawah ni pula, kita tengok ni. Siapa pernah tengok ni, biasa banyak di ladang kelapa ataupun kelapa sawit. Ini kita panggil perangkap kumbang tanduk lah. Ini pun secara mekanikal juga. Perangkap kumbang tanduk, dia ada feromon dia. Nanti dia akan pergi langgar ke dinding tu, dia akan jatuh. Jadi kat baldi ni, macam-macam dulu pengalaman saya tengok. Sekitar 2005, 2006, ada orang bubur air, ada orang bubur di isel, macam-macam. Jadi bila serangga tadi tu, dia langgar tembok yang hitam ni, dia akan jatuh. Bila jatuh tu, kalau ada air, ataupun diorang macam-macam letak racun serangga pun ada juga. So secara tak langsung, dia akan matilah itu. Okay, seterusnya, ni, perangkap lalat buah. Ini kalau tak silap saya, tahun 2020 saya pernah buat live ini, FB live. Kita ajar secara DIY. Macam mana kita nak menangkap lalat. Saya rasa tuan-tuan pun dah biasa tengok ni, mungkin dah pernah buat pun. Benda ni sangat mudah, sangat murah. Kita gunakan botol mineral saja. Cumanya dia ada satu bahan dia yang dipanggil feromon tu, dipanggil methyl eugenol. Itulah penarik dia tu.
Sebab metyleginol ni dikatakan mempunyai bau seakan bau betina yang memanggil jantan untuk dia mating atau dia kahwin. So jantan-jantan ni akan terperangkap lah. Ni untuk makluman tuan-tuan yang perempuan. Lalat buah yang kita perangkap ni sebenarnya semua ni jantan. Sebab dia terpedaya dengan bau feromon yang saya sebutkan tadi tu. Kat sini ada lubang sebenarnya ni. Ada lubang sebesar pensel. Dia akan masuk. Dia akan terpesona dengan bau dalam botol ni. Kemudian kita letakkan sedikit bubur air bawah tu. Nanti dia keletihan dia akan jatuh, dia akan matilah. So kita akan tukarlah. Bila dah penuh lalat buah ni, kita tukar dengan air yang baru. Okey, untuk makluman semua, lalat yang kita perangkap ni semua adalah lalat jantan. Atau orang tanya balik pada kita, Cik Asrul, yang merosakkan buah kita ni lalat betina. Kenapa lalat jantan ni yang kita tangkap? Betul juga kan? Dan penting juga kita nak jawab. Betul juga lah yang buah kita busuk tu disebabkan oleh lalat betina, dia suntik dalam tu, dia melepaskan telur. Kemudian telur tu menetas, jadi larva. Dan larva tu akan makan segala dalam tu. Tapi yang dipersalahkan jantan. Macam itulah kita orang jantan gitulah. Kan? Selalu dipersalahkan. Okey. Bila jantan ni kita kurangkan ataupun kita kurangkanlah populasi dia. Lama kelamaan yang betina tu tak boleh nak bertelur lah. Sebab jantan tak boleh nak mating dengan dia. So lama kelamaan kawasan tu kita boleh kurangkan serangan lalat buah. Lepas tu orang tanya lagi. Adakah lalat buah ini waktu berbuah saja kita nak pasang perangkap ni? Jawapannya tak. Kita pasang secara berterusan. Jangan ada setengah tempat tu bila dah musim berbunga, berbuah baru nak pasang. Tak boleh. Kita kena pasang dia secara berterusan. Musim berbuah ke tak berbuah kita pasang juga. So lama kelamaan nanti kita akan tengok. Mungkin bulan pertama kita boleh kira ni. Mungkin kita dapat 2,000 ekor. Lepas tu kita tengok bulan kedua. Mungkin dia dah turun dah tinggal 1,500. Bulan ketiga kita tengok makin lama populasi tu makin turun. Kalau kita berterusan, nak kata sifar tu tak mungkin. Tak mungkin boleh katakan lalat buah ni boleh jadi kawasan tu free. Daripada lalat buah tu pada saya agak mustahil lah. Tapi kita boleh mengurangkan. Bila dah lalat buah kurang, kita pun ada buat sampul pada tanaman. So secara tak langsung, hasil kita akan lebih baik lah. Okey, seterusnya kita tengok ni. Ini contoh perangkap kumban tanduk. Ini pun ada juga. Saya rasa tuan-tuan pun pernah tengok di ladang kelapa ataupun kelapa sawit. Kita gunakan sabut kelapa untuk memerangkap kumbang tanduk. Kumbang tanduk ni dia ada bahasa Inggeris ni. Dipanggil rhinoceros beetle kan. Kalau siapa yang biasa ni. Dia kumbang tanduk dipanggil rhinoceros beetle ataupun yang jalur merah tu yang bahaya tu. Jalur merah dipanggil Rhynchophorus tu. Rhynchophorus ferruginous dengan vulneratus, dia ada jenis. Kalau tuan-tuan, siapalah kalau ada tanam pokok kelapa ataupun kelapa sawit, jumpa kumbang yang berkepala merah tu, yang ada bintik-bintik kepala, itu kena maklumkan pada jabatan. Sebab itu kita nak kawal tu. Sebab sebelum ni kita dah nak, dulu kita tak ada. Tapi sekitar tahun 2019-18 tu kita dapat kesan ada di sekitar pantai timur di belah Terengganu ada Kelantan. So kita kena ambil tindakan tu. Sebab dia kalau attack atau dia serang pada tanaman palme, kelapa atau kelapa sawit, memang habislah. Sebab tu kena tindakan ni kena diambil dengan segera ni. Adalah kaedah-kaedah kita nak buat rawatan seperti kita buat terang injection. Biasanya kalau tuan-tuan biasalah tengok orang peladang, kalau serangan dia agak teruk, nanti dia akan drill pada batang pokok tu. Sebenarnya dia drill tu dia ada masukkan satu bahan kimia tu ataupun bahan pesticide. Dulu masa saya sekitar 2005-2006 pernah berlaku ni agak teruk juga serangan kumbang ni. Dulu bukan Rhynchophorus, dulu serangan bagworm di belah lekeh Perak. Jadi kita terpaksa gunakan terang injection lah. Kita tebuk, kita masukkan pesticide tu, nama dia Metamidophos. Bila dia masukkan dengan 5 ml, kita akan tutup. So dia akan masuk dalam dia punya batang pokok tu secara tak langsung, dia akan membunuh lah telur-telur ataupun pupa yang ada pada
pucuk pokok tu. Ini contoh kumbang kita buat perangkap kembang tanduk. Simple aja. Kita gunakan batang kelapa ni lebih kurang 1 kali 1 meter. Kita letak sabut kelapa ataupun kokopit. Nanti kumbang tanduk tu dia akan pergi ke sini, dia akan bertelur. Jadi tugas kita ni setiap 2 minggu ataupun seminggu sekali kita cek lah. Kita bongkar dalam ni, jumpa dia punya ulat dia tu ataupun larva, kita musnahkan lah. Tapi kalau saya dulu ni, saya ambil ni, saya buat mancing. Siapa kaki pancing ni, dia suka lah benda ni. Nak mancing ikan baung, kan? Ikan keli. Okey? Ada soalan Saya boleh tengok soalan. Adakah kumbang tanduk? Saya baca satu-satu. Banyak juga ni. Jangan tanya. Kalau saya mampu jawab, saya akan jawab. Kalau saya tak mampu jawab, nanti mungkin ada mungkin rakan-rakan saya nanti akan cuba menjawab. Okay, saya tengok dulu soalan yang mana ni. Mana soalan saya nak baca ni? Sekejap sabar. Macam mana nak isikan dia? Okey, ni ada. Kenapa ada suara lain? Tu ada yang mute tu, kena unmute tu. Okey. Harap Kurustia di akhir program dapat share. Boleh. Kita bolehkan share slide ni. Nak ternak ladybird merah ni macam mana tuan? Okey, salah satu nak ternak dia ni, kita nak ternak tu taklah. Maksudnya kita nak memanggil dia. Ataupun kita nak mengundang kehadiran ladybug ni, kita kena banyak tanaman pokok bunga-bungaan. Contohlah, kita tanam pokok marigold, ataupun pokok kosmos, ataupun pokok tunera, ataupun pokok ros Jepun. Apa yang saya sebut ni, tuan-tuan boleh Google nanti. Ini kehadiran pokok-pokok bunga ni, yang ada warna merah, warna putih ni boleh mengundang kehadiran ladybug ni. Ladybug ni kita panggil sahabat kita ni. Ini kita punya workers ni. Kita punya pekerja. Jadi tuan-tuan tak payah bayar. Cuma kita siapkan tempat dia tu. Tanam pokok bunga-bungaan lah. Dengan kehadiran dia ni, secara tak langsung, dia akan pergi ke tanaman kita ni, dia akan makan serangga-serangga yang kita tak nak tu. Sebab tu saya galakkan di kebun komuniti. Kalau kami di Petani Mandan ni, kita sebut KK. Bila sebut KK ni, kalau pegawai baru, biasanya orang ingat klinik kesihatan. Tapi sebenarnya tak. KK tu maksud dia kebun komuniti. Kita nasihatkan kebun komuniti, mesti kita tanam pokok-pokok bunga yang saya sebutkan tadi tu. Sebagai tempat persinggahan serangga kita yang kita nak, kita panggil sahabat ladang kita lah. Okay, caranya tuan, dengan menanam pokok-pokok bunga yang saya sebutkan tadi. Okey, lagi seterusnya. Apa ni? Dia makan haiwan perosak. Ya betul, ladybug tu makan haiwan perosak. Mentadak tadi pun makan haiwan perosak juga. Sebenarnya banyak lagi serangga. Cuma yang saya tengok biasanya yang ada di ladang tu yang saya kongsikan lah. Kalau kita tengok dekat jurnal memang banyak. Tapi kadang-kadang serangga yang disebutkan tu kat dalam Malaysia ni tak ada. Banyak di luar negara kan. Jadi saya tak share kat sini. Salam guru dan murid tanaman dari SMK Kelang Utama. Okey, ingat Keluang punya Kelang. Kalau Keluang tu orang kampung. Okey, lagi soalan lain. Ular makan tuan nanti. Betul tu. Kita bela ular, ular makan kita. Kena bela dengan burung hantu juga. Okey, betul. Mana soalan tadi? Mealybug juga selalu ada dekat tumbuhan yang lembap. Ya, betul. Mealybug ni satu ancaman juga. Mealybug ni, okey, saya nak sebutkan tadi. Semula. Serangga ni, dia ada berapa jenis cara dia makan. Ada yang jenis menggigit, ada jenis mengisap, ada jenis menyocok, ada yang jenis mengikis. Kalau sebut mealybug ni, dia mengisap ni. Mealybug ni mengisap. Okey, ni satu clue jugalah. Baguslah yang tanya ni Izian Indawati. Kalau ada soalan ni, kadang terlintas kat saya punya ingatan lah. Biasanya kita tengok tanaman kita, kalau ada semut, mesti orang kata, alah, Cik Asul, semut lah pokok saya. Itu yang pokok saya rosak. Sebenarnya semut ni kita kena tengok. Kalau semut di tanaman kita tu, sebenarnya semut tu bukan perosak.
tapi dia ada kawan pada semut tu. Itulah mealybug ataupun kutu thrips. Kutu daun. Sebab kutu daun dengan mealybug ni, dia menghisap cicarian pada tanaman, kemudian dia merembeskan. Rembesan itu yang dimakan oleh semut. Dia seolah-olah macam manisan untuk semut lah. Bila kita cek ada semut, tuan-tuan cuba tengok betul-betul dekat daun tu. Belik sikit bawah daun. Ataupun tengok kat pucuk. Pasti akan ada serangga lain. Serangga itulah yang merembeskan hasil daripada dia punya penghisapan, dia hisap cairan pada tanaman tu, dia merembeskan, itulah semut tu akan makan. Sebenarnya semut tu bukan ancaman pada tanaman. Yang ancaman tadi adalah mealybug ataupun kutu daun. Salam tuan, suara kuat sikit. Okey, saya cuba kuatkan. Suara tak berapa clear . Tak dapat dengar dengan jelas. Okey, saya cuba rapatkan sikit lah. Bersabarlah lalat jantan. Betul. Ada orang kata suara tak okey ke sebab saya dengar okey. Itulah. Tak apa. Jangan kita ni. Saya cuba kuatkan lagi. Assalamualaikum Cik Asrul. Macam mana kita nak menghindari bena yang selalu hinggap pada cili atau daun kari? Terima kasih. Okey. Soalan ni daripada Abawiyah binti Saleh. Dia ada masalah pada tanaman cili ataupun daun. Cili ni saya tak nafikan. Cili ni antara tanaman yang paling mencabar lah. Pada saya lah, saya tak tahu pegawai lain ataupun penanam-penanam lain. Sebab kita ni cerita pertanian bandar. Sebab saya ni sekarang ni bercakap sebagai pertanian bandar. Bila pertanian bandar, kawasan tu di perumahan, di komuniti, di apartmen. Jadi saya ada terhalang sedikit di sini. Sebab cili ni, untuk pengalaman lah. Kalau cili kecil saya okey lagi. Lebih-lebih lagi cili besar. Cili besar ni, kalau kita tak kawal melalui cara kawalan kimia ataupun racun perosak, pada saya agak mustahil kita nak dapatkan hasil yang lebih baik. Ini pandangan peribadi saya. Saya tak pasti dengan pandangan yang lain. Sebab saya dah cuba tanam dan berbagai metod saya cuba. Tapi kalau tak gunakan racun perosak, memang agak susahlah kita nak dapat hasil yang baik. Terutama cili besar. Cili kecil okey. Cili kecil walaupun dia kena serangan dengan mosaic virus ataupun dia kena serangan dengan thrips, dengan whitefly, dia masih mampu keluarkan buah. Tapi kalau cili besar, mengikut pengalaman saya, tuan-tuan saya ulang, mengikut pengalaman saya, agak mustahil. Tapi kalau ada yang berjaya tanpa gunakan racun, saya sendiri, saya nak pergi belajar. Ini saya punya, inilah, saya punya kesanggupan saya lah. Okey, bena ni, terpulang lah ada orang sebut bena, tapi saya boleh faham lah, bena ni, kadang-kadang setiap orang ni lain punya bahasa kan. Tapi bila disebutkan bena tu apa, dia warna putih-putih, ini mealybug lah ni, ini white flag, saya boleh agak lah. Okey, cili, saya dah kata, kalau tak guna racun, lebih-lebih lagi cili besar agak mustahil. Okey, daun kari ni biasa. Kalau kita tengok serangan daun kari kita ni kadang memang habis daun tu dimakan. Itu pun memang ada satu jenis dia daripada golongan Epilachna juga. Dia akan makan. Jadi puan jangan risau. Pokok kari ni antara pokok yang paling lasak. Jadi apa tindakan kita perlu buat? Kita potong saja. Saya pernah togilkan pokok kari ni. Maksud togil ni, saya potong dahan, saya cantas semua biar keluar pucuk baru. Bila pucuk baru, inilah kita kawal. Masuk kawalan tadi, kita gunakan secara kawalan repellent. Pernah dengar tak repellent? Kita gunakan bawang putih, bawang merah, ataupun kita gunakan cili, kita gunakan daun pandan, kita buat kawalan tu. Sebab daun kari ni kalau dah kena serangan yang ulat warna hitam tu, memang tak ada ubat lain dah. Puan pergi sembuh dengan racun pun tak guna. Buang aja. Nanti dia akan keluar daun baru, kita jaga yang itu. Okay, harap menjawablah soalan saya ni. Okay, lagi, adakah kumbang tanduk ini menyerang pokok pisang? Mengikut saya ni, kumbang tanduk ni dia tak menyerang pokok pisang. Tak semua serangga dia serang semua pokok, tak. Ada serangga ni dia ada pokok-pokok tertentu yang dia akan serang. Kalau dia serang, contohlah kalau kita tanam kangkung dengan baik kita compare antara kangkung dengan sawi. Biasanya sawi itu akan jadi tempat tanaman utama dia yang akan serang. Ada macam tu.
Tapi tanduk dia taklah, dia memang cari pada golongan keluarga palme dia panggil. Kelapa ataupun kelapa sawit Saya buat bena putih hari tu menggunakan cengkeh dan bawang putih. Ya betul. Apa kesannya puan? Okey tak gunakan cengkeh dengan bawang putih? Dia begini. Kalau kita guna ini kita panggil repellent lah, organik. Kita panggil organik ni, organic repellent ni dia cuma menghindar saja. Dia bukan membunuh. Kalau racun dia akan bunuh. Tapi ini dia menghindar. Puan kena selalu bertukar-tukar. Jangan gunakan cengkeh dan bawang putih. Dia macam racun jugalah, pesticide. Kalau kita guna jenis yang sama, lama-lama dia akan menjadi kekebalan pada serangga tu. Dan lama dia tak heran dah. Okey, jadi kita kena selalu bertukar-tukar lah. Dah guna cengkeh dengan bawang putih, lepas ni kita gunakan bawang merah pula dengan daun pandan, ataupun kita gunakan neem oil. Neem oil ni kita panggil pokok apa? Pokok semambu Biasa yang kita kena demam campak lah, kan? Tu daun semambu tu pun kita boleh gunakan sebagai organic repellent. Suaranya tak jelas. Saya dah max volume pun suaranya tak clear. Oh ya ke? Saya rasa saya dah rapat ni dengan PC ni. Saya pun tak dengar juga. Sekejap saya cuba tanya sahabat saya. Din, tengok kan Din? Ada yang kata suara tak boleh dengar. Nah. Cantasan dahan pokok boleh ke mengurangkan serangga perosak? Cantasan dahan. Okey, betul. Bila pokok dah terlalu merimbun, contoh ni contoh pokok besar lah. Pangkasan tu memang perlu kita lakukan lah. Mengurangkan. Apa? Ya? Macam mana pun orang tak yakin. Okey, cantasan dahan pokok ni memang perlulah kita perlu lakukan supaya kita nak mengelakkan daripada terlalu rimbun. Itulah menjadi tempat persinggahan serangga-serangga perosak kita lah. Itu satulah. Lagi satu, pembajaan nanti kita akan lakukan tu banyak daun-daun. Orang Kedah panggil apa? Gila mabuk daun. Buah tak keluar tapi daun dia banyak. Betul. Kena buat pangkasan. Untuk fokus pada untuk penghasilan bunga dan seterusnya jadi buah lah. Okey saya sambung slide seterusnya. Okey, kita sambung slide seterusnya. Inilah contohlah kalau kita tengok simptom penyakit, tanda dia. Tengok ni cili. Ada bintik daun ataupun kita panggil cercospora kan. Ini kalau orang-orang pertanian ataupun tuan-tuan yang memang dah biasa dalam bidang pertanian ni, mungkin bahkan lebih hebat lagi ni. Dia akan biasa jumpa benda-benda gini. Ni antraknos. Okey, contoh tengok ni yang gambar ada us ni, OOZE us. Ini kalau kena serangan bakteria ni, kita boleh patahkan, kita masukkan dalam air, kita akan nampak ni. Ini kita panggil us lah ni. Macam ada berbenang ni. Ini biasa orang-orang makmal ni dia memang mahir lah. Psyllium. Okey, ni ada bentuk trichoderma ni, floating bodies. Ini kadang-kadang kita tengok kat tanaman kelapa atau kelapa sawit pun ada juga ni. Ini spora. Spora ni untuk kulat lah. Penyebaran kulat dia melalui spora. Kita tengok je gambar-gambar ni. Okey, ni contoh penyakit tanaman cili. Cili ni memang macam saya sebut tadi lah. Antara yang agak mencabar lah untuk tanam cili, lebih-lebih lagi cili besar. Jadi kalau tuan tanam kat rumah tu, kalau daun biasa tanam cili besar ni, nanti Cik Asur cili saya ni mula-mula okey, besar cantik, tiba-tiba daun kerenting, kerekot, tu tak keluar buah. Memang itulah. Kenapa Kenapa ni adalah sebab beberapa serangga lah yang saya biasa dapati kat situ lah. Biasanya kita tengok ada kutu trips lah. Kutu trips, kita tengok ada whitefly. Itu satu. Dalam masa sama, dua serangga yang sebutkan ni, dia pun membawa virus. Jadi pokok kita dia boleh kena mosaic virus yang kita pernah dengar tak? CCMV, TMV. Ni ada kat sini. Ni tobacco, mosaic virus, TMV, cucumber. Ni yang kita panggil lah. Mosaic virus ni. Inilah. Apa hukuman dia? Hukuman dia tak boleh buat apalah. Kalau dah daun tu kerekot. Ini cili besar. Memang hukuman dia kita kena cabut siap-siap awal supaya tak merebak yang lain. Kemudian kalau boleh kita musnahkan, sama ada kita bakar ataupun kita tanam.
Janganlah kita cabut, kita letak je kat situ, kat tepi. Tak boleh juga dia berjangkit tadi. Ini contoh-contoh penyakit lah. Bintik daun Cercospora, hawa pucuk daun, antraknos, hawa phytophthora ni. Ini semua memang penyakit-penyakit bermasalah. Okay, ni contoh lagi. Bintik daun ni sama juga macam tadi. Tengah tanah-tanah nak benih elok je, tiba-tiba mati. Kita tengok air okey. Cahaya matahari okey. Kemudian dia kena layu bakteria pun ada. Ataupun dia kena panggil repot akar. Rupanya kat dalam tanah tu ada bakteria. Itu yang kita kena cabut. Kadang kita boleh bau tau. Kita cium sikit pangkal pokok tu, akar tu, kadang kita bau macam busuk. Itu disebabkan ada bakteria yang saya sebut tadi lah. Mungkin macam tadi ada phytophthora. Okey. Ini penyakit tanaman kukubit. Tanam kukubit ni tahu tak? Ataupun dia panggil Cucurbitaceae. Cucurbitaceae ni macam pokok yang menjala lah. Contoh macam labu, pokok tembikai, pokok timun, pokok apa? Peria. Ni Cucurbitaceae. Kalau di Putrajaya kita ada 4 KK. KK itu maksud kebun komuniti yang menggunakan greenhouse. Perbadanan memang arahkan dia orang ni tanam melon lah. Bila tanam melon, sama ada rock melon ataupun sun melon, dia tak lari dua penyakit ni yang biasanya. Pertamanya dia panggil downy mildew. Ada lagi kulapuk, dia panggil powdery mildew. Dia ada dua. Kat sini ada ni. Tuan-tuan boleh tengok sini. Kulapuk downy mildew dengan powdery. Ini biasalah kalau kita tanam golongan daripada tembikai lah. Ataupun di presin 11K kita tanam tembikai merah. Ini pun sama. Tapi ni tak ada masalah lah. Kita boleh kalau jarak tanaman okey. Lepas tu daun-daun yang kita buat pangkasan, daun-daun yang agak dah tua atau rosak kita buat pangkasan, biasanya boleh kawal. Tapi kalau jarak tanaman terlalu rapat, daun-daun yang rosak kita tak buang, dua benda ni akan mudah menyerang lah. Kalau tuan-tuan ada ladang-ladang besar, biasanya dia gunakan racun kulat lah. Okey. Penggunaan racun ini, saya nak sebut sedikit lah, saya nak sentuh guna racun. Kadang-kadang Cik Asrul, kita dah buat dah Cik Asusu. Pembersihan kawasan kita dah buat, penjagaan barang-barang kita pun dah sanitize. Lepas tu tetap kena serangan penyakit juga. Boleh tak kita guna racun? Boleh tak kita guna racun? Jadi saya ni kadang-kadang nak bagi jawapan ni pun agak sukar juga lah kan. Sebab kita duduk pertanian bandar. Cuma saya kata racun ni nak guna tak salah. Sebab racun ni, racun perosak ni, yang luluskan pun Jabatan Pertanian. Sebab kita ada bahagian kawalan racun makhluk perosak. Bahagian kawalan racun makhluk perosak. Memang racun-racun yang ada di pasaran ni memang telah diluluskan oleh bahagian kawalan racun lah di bawah Jabatan Pertanian. Cumanya menjadi kebimbangan kita bila kita tanam di kawasan kebun komuniti, di perumahan, kan? Kita risaulah dengan cara kawalan penggunaan racun kita itu terkena budak-budak, ataupun kita kena tengoklah apa sekitaran kita yang ada kat situ. Terutama budak-budak, orang-orang dewasa, orang tua. Lepas tu cara nak guna kita kena tengok waktu dia. Tengok pergerakan angin macam mana. Jadi saya tak, untuk pertanian bandar kami tak galakkan. Cumanya kalau yelah dia dah segala usaha dah buat tak berjaya, tapi nak guna racun, saya kata racun tak salah, tapi tanggungjawab sendirilah nak gunakan. Tapi untuk kami, dengan pertanian bandar, kami memang tak galakkan guna racun. Tapi kalau kita kat kampung, kita ada ladang, tanaman secara besar-besaran, boleh gunakan racun. Tapi kena pastikan, racun tu mesti adalah racun yang berdaftar. Kemudian kita nak racun tu kena tengok label. Label kata apa? Jangan kita gunakan racun tak guna label. Patutnya kadang-kadang kita perlu gunakan racun kelas 3 je. Tapi sebab kita rasa nak serangga tu cepat mati, kita gunakan kelas 1. Tak boleh itu. Itu pun satu kesalahan juga tu di bawah Akta Racun Makhluk Perosak tu. Dia ada bawah section 17 ke, saya tak berapa ingat itu. Okay. Guna racun boleh, tapi kita kena tengok. Kalau ladang-ladang besar tu kita kena tengok kat kawasan mana kita nak guna.
Okey, ni simptom penyakit lah. Tadi penyakit apa? Kukubit. Kukubit ni biasa kulat lah. Ni bintik daun, bintik berbusa, hawa kudaran. Ini semua berkait rapat dengan jarak tanaman, pengudaraan. Kadang-kadang bila kita tanam contohlah macam fertigasi, ada yang fertigasi yang tertutup. Maksudnya atas pun tertutup, kiri kanan pun tutup. Biasanya pengudaraan dalam tak berapa baik. Sebab tu kalau saya tengok di kawasan Putrajaya ni, kita memang ada greenhouse. Memang daripada dulu lagi dah reka bentuk dia begitu. Maknanya kiri kanan dipasang netting tu. Lebih kurang dalam netting yang 32 mesh tu. Bila pengudaraan tak ada, dia punya potensi besar untuk kena yang saya sebut tadi, powdery mildew, downy mildew tu memang tinggi. Bila pengudaraan tak ada, memang ada kelembapan dalam tu, memang selalunya ada lah. Tapi bila saya tengok di kawasan lain, di kawasan kampung saya, bila dia buat open fertigasi, dia dapat kurangkan sikit serangan yang saya sebutkan tadi tu. Okey, seterusnya penyakit kulat. Ni contoh antraknos, bintik berbusa. Antraknos ni senang je kalau kita tengok. Kadang-kadang kita beli cili kan, kita letak kat peti ais tu. Kadang-kadang kita tengok cili kita macam buruk, busuk. Ni kadang bentuk macam ni lah cili. Itu sebabkan antraknos lah. Dia ada cara ni, kaedah penyimpanan ni. Ini saya punya rakan tahu cara ni di bawah IAT ni. Dia adalah plastik zip tu supaya pengudaraan tak masuk. Jadi kulat ni kita boleh kawal ni. Ini contohlah tengok je gambar ni. Buah menjadi enyah warna. Macam inilah ada bintik pusa. Ni semuanya kulat ni, ada spor dalam ni. Ni contoh tanaman cili tadi. Siapa yang sebut cili-cili tu kan? Jangkitan bermula pada bahagian pucuk. Ni tengok ni, kena hawa daun, hawa pucuk ni. Ni nanti kita tengok cili punya masalah banyak ni. Pucuk bunga dan kuduk bunga menjadi nekrotik, hitaman dan layu. Memang kalau dah macam ni bentuknya, saya kata memang tak ada harapan lah untuk kita dapatkan hasil. Okey, jantikan serius terdapat struktur berbulu berwarna hitam pada bahagian jangkiti. Pertanian daerah, saya rasa dalam ni dia lagi mahir. Dia lagi tahu. Kalau tanaman cili ni, kalau tak gunakan kawalan racun, saya ni yang cerita secara besar lah. Memang agak sukar lah. Okey, ni contoh lecur anak benih. Damping off ni. Kulat Pythium. Ni biasalah Rhizotonia solani, Phytophthora capsicum ni. Okey, tuan-tuan saya pun nak share jugalah. Mungkin tuan-tuan ada yang tanam secara besar-besaran. Mudah je sekarang ni. Kalau kita tanam tanaman, kita ada satu apps tau. Pergi dekat Google, type saja SISMARP. Ni kena catat ni, SISMARP. SISMARP. Ini untuk yang komersial lah. Untuk pertanian bandar ni tak usahlah. SISMARP ni kita bangunkan sistem ni supaya tuan-tuan boleh tengok dalam tu. Contoh senang je, kita type, kita tanam jagung lah contoh kita tu type situ. Pergi dekat SISMARP, SISMARP, kita type tanaman jagung, nanti dia keluar. Tuan-tuan boleh tengok penyakit apa, racun apa nak guna, semua ada kat dalam tu. Kalau kita tanam tepikai, ada dalam tu. Nak tanam terung, cili segala macam ada dalam tu. Ni saya kongsikan lah. Nama dia SISMARP. Jadi nanti tuan-tuan bila pegawai pertanian daerah datang tu, sebut dia. Saya dah gunakan Abamectin, Cypermethrin. Barulah pegawai tu rasa, oi, ini petani ni jangan bukan calang ni. Tak ada lagi istilah, cik saya nak gunakan racun jenis ni. Tak ada. Nama Roundup, nama Spark, lagi nama apa? Nama Basta, itu nama dagangan. Kali ni kita sebut lain sikit. Kita gunakan nama active ingredient. Cik saya gunakan ni lah, glyphosate, amonium, glufosinate. Barulah pegawai tu rasa, ini bukan calang ni petani ni. Nanti tuan-tuan boleh belajar lagi nama serangga dalam tu. Macam-macam ada. Okey, ni saya bagi tip je lah. Ini contoh dia. Simptom dia akan mereput, pangkal pokok, terdapat lesi perang, lecur dan kitaman. Ini yang saya sebut tadi. Bila kita tanam, tiba-tiba pokok kita tu ada mati. Inilah salah satunya. Kenapa je begini? Kita tengok kadang-kadang keadaan tanah kita tu mungkin bertakung dengan air, mungkin saliran kita tak cukup baik, masa pengemburan tu mungkin ada dalam-dalam tu kita tak cukup gembur. Ini semua tempat-tempat dia, ataupun tanam benda yang sama. Ingat kalau kita tanam singkat masa ni,
Bukan pokok yang jangka panjang macam pokok durian tu lain lah. Macam pokok sayur-sayuran ni kalau boleh dan kita galakkan, sentiasa buat penggiliran. Jangan habis cili tanam cili, habis tomato tanam tomato, jangan. Kita kena gilirkan. Sebab apa gilir? Ada sebab dia. Kita nak putuskan rantaian perosak tu ataupun penyakit. Supaya bila kita, contohlah kita tanam, sekarang kita tanam cili. Bila tanam cili kita tahu, kita ada whitefly, kita ada thrips, kita ada spider mite, kita ada mealybug. Jadi serangga-serangga ni memang favorite dia memang pokok cili contoh ni. Tiba-tiba kita tutup cili, kita tanam yang lain pula. Kita main tanam sayur pula, sayur bayam, sayur kangkung, kailan. Serangga tak itu macam mana nak survive. Itu kita panggil, kita putuskan rantaian tu. Sebab tu kita galakkan sentiasa buat giliran tanaman. Supaya dia tak, populasi tu tak melebar lah. Kita dah putuskan dia tak boleh nak survive, dia tak ada makanan kat situ, dia akan pergi tempat lain. Baru kita pusing balik. Mungkin kita buat 2 atau 3 kali musim, kita tukar. Contoh, kita tanam, contohlah kita tanam tebikai. Selepas ni jangan tanam tebikai lagi, kita tanam lain. Mungkin kita buat 2 atau 3 kali tanaman lain, baru kita balik tebikai tadi. Begitulah. Jadi contoh apa lagi? Lecuh anak benih, ini hawa batang bergam. Ini contohlah, biasa kalau orang tanam melon, rock melon ni, dia akan jumpalah. Kelihatan bintik gelap, batang dahan dan buah. Kalau di komuniti, kebun komuniti, biasanya lah kalau di KL atau Putrajaya, biasanya dia orang ada masalah, dia orang ambil gambar. Sekarang kita pun dah senang, kita ada WhatsApp, kita pun boleh buat video call. Kalau ada masa, kesempatan, kita akan turun, kita akan lihat. Kalau saya dengan tim yang lain tak pasti, dalam jabatan ni kita ada satu lagi. Ini saya pun nak kena beritahu. Dalam jabatan pertanian ni kita ada bahagian biosecurity tumbuhan di Kuala Lumpur. Ini bahagian yang paling, kita panggil paling expert lah untuk diagnostik tanaman ni. Dari segi penyakitnya, dari segi perosaknya, dari segi virusnya, kita memang ada bahagian ini, dia ada makmal, dia cukup lengkap bahagian ni. Cuma nak dijadikan cerita ni, saya ni pernah bertugas di sana. Sebab tu saya diberi tanggungjawab untuk cerita seberingkas lah. Macam kita ni, kita tengok benda ni, kalau kita boleh solve, kita boleh solve. Kalau tak boleh, saya akan bawa perkara ni pada yang bahagian biosecurity tumbuhan tu. Untuk kawan-kawan biosecurity tumbuhan tu, untuk makluman lah, kita ni cuma memberi penerangan pada simple saja untuk urban farming. Nanti kalau ada yang lebih perlukan lebih khidmat nasihat lebih lagi, kita akan maklumkan pada biosecurity tumbuhan. Okey. Ni kelapuk doni. Senang je nak tengok kelapuk doni ni, daun dia macam ada kuning-kuning sikit. Kalau powdery, dia macam ada warna putih. Dia macam serbuk putih. Ini biasa tanaman kukubit lah. Yang saya sebutkan tadi macam tebikai, rock melon, labu. Ni tengok ni. Ada bintik-bintik kuning ni. Ini dipanggil downy. Disebabkan kulat lah. Kalau tanaman secara komersial, biasanya orang akan gunakan racun kulat lah. Okey, kalau nak gunakan racun juga, saya pun ada pengalaman sikit lah. Kalau kita nak gunakan kawalan racun, ini bukan pertanian bandar ini cerita yang komersial. Kalau nak gunakan racun, setiap satu kelas tu sekurang-kurangnya ada 3 jenis. Contohlah, kita nak kawal racun serangga. Tuan-tuan jangan sesekali gunakan racun serangga yang sama. Contoh, kita nak gunakan cypermethrin. Asyik cypermethrin saja tak boleh. Kita mesti ada cypermethrin, abamectin ataupun dimethiol ataupun ada milithion. Sekurang-kurangnya pada pandangan saya lah, sekurang-kurangnya kita ada 3 jenis lah untuk satu kawalan serangga tu. Kalau kulat pun begitu. Kulat tu kita pun kena ada 3. Contoh racun kulat tu macam mancozeb, benomil. Itu sekurang-kurangnya ada 3 jenis. Yang saya sebut tadi tu active ingredient sekurang-kurangnya ada 3 untuk kita nak mengelakkan dari segi immunity tu, kekebalan pada penyakit ataupun perosak tu. Seterusnya, ni kulapuk berdebu ataupun dipanggil powdery mildew. Beginilah rupa dia. Macam saya sebut tadi, ada putih-putih. Ini kalau kawasan tu agak lembap, pengudaraan tak baik, biasa dia akan hinggap lah. Sebab saya perhatikan ni, bila saya di bahagian pertanian bandar ni, saya periksa di kawasan kebun komuniti yang ada greenhouse ni,
biasanya bila musim-musim nak menuai itu mesti akan hadir benda ni. Tapi saya tengok di tempat lain yang kawan-kawan saya buat kurang pula, sebab kita tengok dari segi pengudaraan dalam tu ataupun jarak tanaman tu main peranan juga. Okay, debu putih kelabu. Ini penyakit ni, mana kita kena kawal. Okay, contoh show pengurusan penyakit bulat ni. Pengesyuran dia macam tadilah. Amalkan giliran tanaman, tanam daripada keluarga berbeza, jangan benda yang sama. Lagi apa? Pastikan tanaman tidak diseram secara berlebihan. Kadang-kadang kerja kita siram sampai melempah-lempah dekat kita punya pasu. Tak perlu. Kan? Kita dengar harapan, biar air ni banyak air. Pokok dia tak boleh. Dia macam kita jugalah, makan tak boleh lebih. Biar kita makan sedikit tapi kerak. Pokok pun begitu. Okey, buang dan bersihkan daun-daun penyakit yang gugur. Ni warna kuning ni. Buang daun bersih. Kadang-kadang kita tengok, contohlah saya pernah pergi ladang jambu air. Dekat bawah tu yang buah yang gugur tu dia biar je. Tak boleh. Kita kena bersihkan. Sebab yang gugur tu, bila kita pecahkan dalam tu, dia ada lava dalam tu. Lava cukup tempoh tertentu dia akan jadi pupa. Bila jadi pupa dan tempoh tertentu dia akan jadi adult ataupun dewasa. So maknanya kita tak putuskan dia punya populasi dia. Jadi kita kena ambil, kita kena bakar ataupun kita kena tanam. Ataupun kalau di bahagian biosecurity, di Serdang kita ada incinerator. Biasa barang rampasan kita dulu, yang kita rampas daripada kontainer yang ada penyakit, kita bawa ke Serdang tu, PEQ tu, kita akan bakar melalui incinerator. Itulah cara nak musnahkan lah. Okey, ikut jarak tanaman yang disyorkan. Betul. Tanaman ni kita tak boleh suka-suka. Sebab tu kalau kita nak tanam, tak pasti, kita boleh tanya dengan Jabatan Pertanian. Tapi sekarang dunia lagi canggih, masing-masing maklumat di tangan, boleh saja tengok di YouTube. Tapi kena hati-hatilah. Ada sebagai YouTube ni saya tengok kadang ada maklumat-maklumat tu agak kurang tepat. Jadi kita kena tengok dia punya konten. Kadang kita ni kena jujur dengan konten kita. Kalau kita nak jadi YouTuber ataupun kita nak publish, kita kena jujur dengan kita punya maklumat. Kadang-kadang kita ni nak buat nak dapatkan banyak rating ataupun nak banyak view, kita kena buat kadang benda tu macam kita larikan sikit supaya orang tengok, ada teknik baru. Rupanya kita adalah kat situ. Dia punya teknik dia tu supaya orang nak pergi kat YouTube dia. Dia punya YouTube tu. Jadi kita kena hati-hatilah. Okey, pemantauan tak boleh tanam tinggal tuai. Ini dulu kita panggil sistem 3T. Tanam tinggal tuai. Tak boleh gini. 3T ni kita tak boleh lah. Macam mana pun tanam ni kita kena tengok. Kita kena tengok, kita kena belik. Tengok bawah daun, tengok pokok macam mana, pertumbuhan dia macam mana, pembesaran dia macam mana. Okey, guna media dan biji benih tanaman yang bebas penyakit. Ini tadi pun saya disebut. Nak guna benih, kena pastikan. Kalau di nursery, ni pun banyak juga persoalan. Cik Asrul, betul tak nursery ni ada jual tanaman durian ni? Betul ke? Durian Musang King, durian duri hitam, IOI. Saya kata gini lah, kita kat bahagian ni pun, jabatan ni ada bahagian, dipanggil bahagian kawalan kualiti. BKKT kita panggil. Biasanya yang saya dimaklumkan, dekat nursery yang menjual benih-benih yang benih-benih yang impak tinggi ni, macam durian ni, biasanya dia dapat sijil daripada kita. Jadi kalau dia kata, okey, saya punya durian memang 100% Musang King ataupun duri hitam, IOI ni, apa IOI ataupun D24, tanya dia, you ada sijil tak? Ataupun you ada apa-apa surat ke daripada Jabatan Pertanian? Kalau ada, pada saya memadai lah itu. Tapi kalau sekat mulut ni, orang biasalah, orang niaga. Semuanya okey je kan. Tanam 5-6 tahun, keluarnya pokok durian kampung. Dah menyesal kita. Jadi kalau nak langkah selamat, kita tanya ada tak sijil ataupun apa-apa surat daripada Jabatan Pertanian mengatakan benih kita adalah benih yang pulin. Okey, kemudian rawatan biji benih racun kulat seperti Propak Mokap. Ni pun saya tadi saya sebut juga. Bagi racun ni adalah racun kulat, racun serangga. Ini salah satu aktif ingredient dia. Okey, maknanya kat sini dia kata kalau kita nak gunakan biji benih tu kita kena gunakan rendaman lah atau kita gunakan racun kulat. Biasa kalau kita beli biji benih yang dalam paket, perasan tak biji benih tu kadang kita tengok ada warna macam warna merah, kadang-kadang macam warna hijau. Sebenarnya dia telah dibalut ataupun dia dah coating dengan racun kulat. Sebab tu kalau orang nak buat microgreen, biji benih ni tak sesuai untuk kita jadikan sebagai microgreen. Microgreen
dia ada biji benih khas dia. Dia tak boleh ada ni. Coating dengan racun kulat ni tak boleh. Jadi tuan-tuan kena hati-hati. Saya kadang tengok orang buat microgreen, kita buat microgreen kan. Microgreen ni macam senang cerita lah, macam nak mudah dia macam anak pokok lah. Ataupun kita panggil tauge lah. Contohnya macam pokok sawi tu, benih sawi, kita semai dalam masa 7 hari ataupun 10 hari itu kita panggil microgreen. Tauge pun boleh juga kita sebut dia sebagai microgreen juga. Tapi kena hati-hati, nak guna biji benih dia, cari biji benih yang memang khas untuk microgreen. Sebab kita nak makan tu. Kadang racun-racun ni dia ada tempoh dia. Tuan-tuan kena ingat, nak guna racun ni dia ada tempoh dia, dilarang mengutip hasil. Dipanggil apa? Dilarang mengutip hasil, DMH macam itulah. Nanti tengok label ada. Kalau dia kata tempoh dia dalam masa 7 hari. So kita dah sembuh hari ni, dalam masa 7 hari jangan kita tuai. Sebab itu tak sesuai. Tapi kalau ada juga tak sesuai, kena pastikan dicuci dengan bersih lah. Kita kena tengok lagi racun tu, adakah dia sistemik ataupun dia kontak. Apa benda ni lagi? Saya dah panjang lah pergi tempat lain dah. Racun dia ada yang sistemik, maknanya dia meresap. Ada yang kontak, dia kena saja kat luaran. Jadi kita kena tengok. Dekat racun tu dia ada label-label dia. Ni saya bagi tips sikit lah. Nanti kalau ada kepercayaan daripada pihak atasan atau dia beri peluang, kalau ada tajuk akan datang, kalau nak cerita pasal sebenarnya kita pun ada satu, kita ada bahagian racun. Cumanya kita tanya mana ni bolehlah sikit-sikit tu bolehlah kita cerita. Seterusnya kawalan secara kimia, racun kulat, nampak tu ada sistemik, ada membunuh di selang-seli dengan racun kulat sentuh. Nampak racun kulat sentuh saya sebut tadi lah, sentuh tu maksudnya kontak. Dia ada jenis racun yang kontak. Kontak maksudnya dia kena saja. Dia tak meresap ke dalam. Ada yang jenis meresap. Dia kena tahu racun yang apa kita guna ni supaya tak efek pada kita lah. Hari ni kita sembuh, rupanya dia sistemik, lepas tu kita nak makan esok lusa. Masalah pada diri kita lah. Okey? Lepas tu tengok 7 hingga 10 hari mengikut kadar yang disukarkan pada label. Ya, betul. Dalam label racun tu, segala macam kita boleh cerita dalam tu. Dia ada tempoh dia, nama active ingredient, ada tempoh luput dia, ada pengkelasan dia, adakah dia jenis very toxic, adakah dia harmful, ataupun dia caution, semua ada dalam tu. Ni jangan main-main dengan racun tuan-tuan. Tuan-tuan boleh juga didakwa ni. Kalau menggunakan racun tanpa mengikut label. Sebab saya ada sedikit pengalaman, saya dulu pernah diracun selama 5 tahun. Saya bukan pernah diracun, saya pernah duduk di bahagian racun. Kalau diracun, orang tu beranjak kan, saya pernah diracun. Tak, maksud saya pernah bertugas di bahagian racun kawalan perosak selama 5 tahun. Saya pun sebagai pegawai pendakwa waktu ketika tu adalah kita pergi training khusus dekat ILKAP. Kemudian kita pergi buat serbuan, kita ambil barang kes, kita buka IP, investigation paper, semua. Saya dah melalui zaman-zaman tu. Kita mendakwa masuk mahkamah pakai kod. Jangan, semua saya nak beritahu, racun ni jangan buat main. Jangan kita suka-suka gunakan racun sekiranya kita tersampak dengan, kita dapat laporan ataupun ada spot check daripada enforcement ataupun penguatkuasa daripada kawalan racun, tuan-tuan boleh didakwa. Jangan main-main ni. Saya cerita, saya lawak-lawak je, tapi yang ini racun ni memang ada dia punya, dia ada akta racun makhluk rosak 1974. Kalau akta kuarantin tumbuhan 1976. Ada beza 2 tahun je. Okey. Ni simptom penyakit bakteria. Bakteria ni macam tak adalah dekat tanah. Biasa bakteria ni banyak di tanah lah. Lemput, kanker, layu. Layu bakteria ni, bacterial wilt. Ini kalau bahagian biosecurity ni, dia memang sangat pakar lah dalam bidang ni. Cumanya saya boleh tunjukkan sedikit sajalah. Beginilah. Jangan terperanjat lah lepas ni tanam cili, tiba-tiba dalam 100 pokok cili, tiba-tiba ada satu pokok tu semalam okey je. Hari ni tiba-tiba dia layu pula. Kita tengok drip, okey. Air tak sumbat. Tak ada lokis kat situ, semua tak ada. Inilah kebarangkalian dia kena layu bakteria. Daripada mana datang ni? Ni bakteria ni, Ralstonia solanaceum, serum. Inilah. Maknanya kat kawasan ni, cabut je. Cabut, pergi bakar, pergi campak je jauh, pergi buang. Kalau tidak, nanti dia boleh berjangkit. Selepas ni jangan tanam lagi lah. Tanam tanaman lain pula. Okey. Ada soalan lagi ke? Yang kita tengok, yang mana saya boleh jawab? Ada Tin?
Ada? Kita nak tengok soalan Nak tanya pandangan tuan tentang penggunaan baja air bawang pada musim hujan ni. Kalau kena hujan, baja tu akan hilang tak? Nak tanya pandangan tuan tentang penggunaan baja air bawang. Okey. Bila kita tanam atas tanah, bukan sekadar baja air bawang saja, tak kisahlah baja apa. Sebab tu pembajaan ni ada beberapa jenis. Ada yang jenis tabur, ada yang jenis poket, ada yang jenis buat longkang, ada yang menanam, macam-macam. Kalau yang jenis tabur, kita tabur kan, biji benih baja NPK tu tabur, bila berlaku hujan memang dia akan hilang. Tapi kalau kita nak selamat, buat poket. Tapi poket ni banyak kerja sikit lah. Kalau orang tanam kelapa sawit, kebetulan saya ada ladang sawit. Kalau nak super kerja tu nak buat poket memang tak lah. Kalau nak buat pun memang dia akan minta upah yang tinggi lah. Jadi kerja dia baling je. Dia ambil skop tu dalam 2-3 kilo tu, dia main campak je. Bila hujan memang dia akan hilang lah. Di bawah air, tengoklah dia punya kecerunan tanah tu macam mana. Tuan, bagaimana nak rawat bakteria wilt? Okey, nak rawat bakteria wilt ni kita buat gembur lah tanam tu. Memang ada bakteria dalam tu. Kena gemburkan dulu. Kita perbanyakkan guna bahan organik. Kemudian kita tanam yang bakteria wilt tu serang. Biasa bakteria wilt ni dia akan serang macam tu lah. Pokok cili, tomato. Lepas ni kita cuba tanam benda yang lain pula. Kita tanam yang sayur-sayuran pula. Macam saya sebutkan tadi lah. Setiap satu penyakit atau serangga tu, dia tak akan serang pada semua. Dia ada serang pokok-pokok tertentu. Jadi cara ni kita kena buat penggiliran. Apa tips atau cara kita nak tahu siram air mencukupi dan tidak berlebihan? Apa tips? Okey, apa tips? Kalau kita tuang tu, cukuplah sekadar kita siram secara slow ataupun secara perlahan, itu lebih baik daripada kita siram secara sekaligus gitu. Maksudnya, kalau kita gunakan sistem fertigasi, selagi air tu lagi menitis dia lagi slow, sebenarnya itu lebih baik. Tapi janganlah slow sangat kan. Masa pula. Maksudnya kalau drip tu air tu terlalu kuat, dia tak sempat meresap, dia dah bocor, dia dah keluar dah lubang-lubang tu. Itu salah satulah saya punya pandangan lah. Kalau guna pasu tu sekadar kita tuang secara slow je. Lepas tu kita tengok bawah tu dah keluar air sikit, cukup tu. Janganlah kita tuang sekali banyak, dia melempah-lempah, itu dia tak sempat serap lagi. Ya? Yeah? Boleh ke slide sebelumnya tak list? Tak list lagi bakteria tu. Mana ni? Tak apa, nanti saya akan cuba jawab. Boleh ke slide sebelumnya tak list layu bakteria tu? Agak susah juga nak faham ni. Baja poket tu macam mana? Masuk poket ni kita buat lubang lah. Mungkin macam ni biasanya untuk pokok tanaman yang besar-besar lah. Macam pokok durian ataupun pokok rambutan. Pokok yang besar-besar ni. Ini salah satu kaedah. Boleh juga orang cara, kan saya sebut tadi. Cara baja tadi macam-macam cara. Ada yang jenis tabur. Ada yang jenis poket-poket, maksudnya kita korek, kita masukkan. Ada yang buat bulatan keliling pun ada juga. Itu kaedah-kaedah cara-cara dia. Okey. Kalau dalam polybag tu ada 2 pokok, tapi hanya satu pokok yang kena layu bakteria, kena buang. Kalau ikut saya, dua-dua kena buang. Sebab dalam satu polybag, kalau satu kena, bakteria tu memang ada satu polybag tu akan kena. Kalau pada pandangan saya, kena buang. Mungkin puan boleh buang satu pokok tu, kita tengok pokok satu lagi tu. Kalau satu pokok tu selamat, maknanya itu memang rezeki lah. Tapi pada pandangan saya lah, kalau dalam satu polybag tu, agak mustahil satu pokok yang kena, yang satu pokok tak kena. Mesti dua-dua kena. Okay, harap Siti Rahmah ni, yang Puan Rahmah tanya ni, kalau ada 2 pokok tu, kalau satu kena, buang satu dulu. Satu tu kita tengok macam mana. Katakan sebab satu pokok tadi kata dia okey kan. Tapi kalau ikut pandangan saya, kalau dalam satu polybag tu, kemungkinan besar dua-dua akan kena. Pokok di tanah cili dan terung kena layu-layu. Itulah salah satunya, layu bakteria tu. Kita terus balik Kita nak habiskan slide. Kita ada bagi berapa minit lagi ni? Ada 20 minit lagi. Saya cuba habiskan.
Ni contoh layu bakteria ni. Macam mana kita nak kenal pasti. Ini orang-orang makmal kita akan tahu. Saya pun kadang, contohlah lah, saya pun pernah di bahagian Kalau micro. nak dapat entry, jumpa doktor. Okay, ni contohlah saya pernah tengok diorang akan ambil sampel, dia akan masukkan dalam air, dia keluar ni. Nampak ni macam berbenang ni. Ni panggil us. So di sini lah dia tahu pokok ni dikena serangan bakteria. Dalam bakteria ni juga orang-orang makmal dia boleh tahu ni bakteria jenis apa. Dia ada kaedah dia, dia ada metod dia. Dia boleh kenal pasti, oh ni bakteria Ralstonia, ni Phytophthora, dia boleh tahu. Ini memang kepakaran kami lah di Jabatan Pertanian. Kita boleh cek di makmal. Okay, seterusnya tumpuk buah, fruit blotch. Ini pun salah satu juga lah disebabkan bakteria. Kadang-kadang kita tengok, oi lecehnya tanam pertanian, macam-macam penyakit. Macam itulah. Tapi sebenarnya, bila susah ni, mana-mana pekerjaan pun adalah dia punya cabaran dia. Cumanya kita kena faham. Nampak dalam universal kali muncul ke? Kita tahu. Kalau penyakit ataupun perosak, kita kena tahu pengurusan dia. Bukan manusia nak mengurus, kita nak serangga dia pun kita nak menguruskan dia. Tanaman dia pun nak menguruskan juga. Adakah tanaman ini sesuai di tanah ini? Adakah jarak tanaman sesuai? Kalau kita ada 2-3 jenis tanaman, boleh tak kita sekalikan? Ini semuanya kita kena ada ilmu kat sini. Jadi nak dapat ilmu ni, boleh kita tanya dengan Jabatan Pertanian. Jangan risau tuan-tuan dan puan. Setiap negeri di seluruh Malaysia ni, setahu saya, setiap negeri dan setiap daerah, semua ada pejabat pertanian. Boleh jumpa diorang. Kadang-kadang diorang tu lebih mahir dan lebih pakar daripada kami di HQ. Contoh jangan risau. Boleh jumpa diorang, kalau diorang tak boleh nak selesaikan pun, kita banyak section, kita banyak bahagian, kita boleh panjang-panjangkan. Okey, jangan risau. Okay, seterusnya. Show pengurusan penyakit bakteria. Tadi pengurusan penyakit kulat. Ini bakteria. Dia lebih kurang sama juga. Kita gunakan media dan biji benih yang bebas penyakit. Kita kena buang dan musnahkan. Macam saya sebut tadi. Bila kita dah nampak satu pokok terkena, cepat-cepat kita buang dan musnahkan. Kalau kita gunakan peralatan, kita gunakan skater, kita gunakan apa lagi, pisau atau gunakan gunting, pastikan sanitize tu. Kalau kita tak sanitize, dia boleh jangkit pada tanaman yang lain. Okey, peralatan ladang sentiasa dia ni, peralatan ladang sentiasa dibasmi. Gunakan klorok ni cadangan dia lah, klorok 1%, sodium ni selepas digunakan. Amalkan giliran tanaman. Itu saya sebutkan juga. Amalkan giliran tanaman. Okey, pastikan kawasan penanaman punya saliran baik. Ni yang saya sebut tadi tu. Saliran air yang baik. Jangan kawasan tu selalu bertakung. Ini pun masalah. Kalau kawasan tu tinggi, ataupun kawasan tu mendatar. Ini biasa saya ada pengalaman dululah bila buka ladang tu, kebetulan yalah kita pun ada, saya pun ada buat pertanian juga. Kita akan tengok kawasan tanah kita tu bentuk dia macam mana. Kalau agak flat, bila berlaku hujan ada bertakung, kita akan buat parit. Biasa ni kalau kita pergi ke ladang sawit, kita akan perasan. Kenapa ladang sawit ni kadang-kadang ada satu longkang dia buat. Itu semua ada sebab tu, bukan dia suka-suka. Itulah namanya saliran baik. Okey, saliran baik maksudnya bila kita beri air ataupun kehadiran air, mesti air itu dapat dialirkan. Itu namanya saliran. Saliran air diberi air itu dapat disalirkan. Dalam pasu contoh, kita siram air dalam pasu. Tiba-tiba pasu kita tu bertakung. Maksudnya itu bukan saliran baik. Cuba kita cek bawah tu. Oh, mungkin dia tersumbat. Mungkin ada penutup kita tak buka. Kita kena buka. Ataupun tepi-tepi tu tak ada lubang, kita lubangkan. Bila air masuk dia keluar cantik, itu baru namanya saliran baik. Okey, simptom penyakit virus. Tadi apa ni? Okey, pengesyuran penyakit bakteria. Ni contoh, ini simptom penyakit virus. Virus ni sampai ke hari inilah. Memang bila kena virus, memang tak ada ubat lah. Kita masih tak jumpa lagi perawatan dia. Jadi, apa solution dia? Bila jumpa virus, kita kena buang lah. Ni saya ada pengalaman satu. Masa di KKKL adalah satu tempat tu. Dia tanam pokok betik. Pada peringkat awal pokok betik cantik. Lepas tu satu ketika dia telefon saya pun datang. Saya tengok, ini kena serangan papaya dieback. Kita tengok, dia lagi pucuk lecur dia ni. Ini papaya dieback ni. Lepas tu saya pun
bawa kepada yang lebih pakar, memang diposahkan papaya dieback. Rupa-rupanya buah yang pokok yang kena serangan tu, buah tu biji dia tu dia buat semayan. Lepas tu dia pun tanam. Saya kata okey ni kena papaya dieback ni kena musnahkan, okey dimusnahkan. Rupanya dia tak beritahu kita biji benih tu dia semai, dia pergi tanam. Lepas tu cik Asul, kenapa saya punya pokok putih semua kena? Saya pun dah kata macam mana boleh kena pula ni, itu hari kita dah buang satu kan dah. Lepas tu saya tanya dia, ini benih daripada mana? Daripada benih pokok tu lah. Tak boleh lah, kenapa tak boleh dah? Bila kena serangan virus ni maknanya satu body pokok tu akan kena. Sebab tu jangan suka-suka. Oh saya ingat pokok ni je kena, buah dia okey, buah boleh makan, buah memang boleh makan. Papaya ring spot tu, kalau kita pernah dengar papaya ring spot tu, dekat buah tu memang ada pusat, buah boleh makan, tapi memang dia ada penyakit tu lah. Dia tak ada masalah boleh makan. Cuma ni biji benih tu dia tak tahu. Rupanya bila dia semai, semua keseruan tu kena. Jadi apa solution Cik Asul? Dah jangan tanam betik lagi lah. Tanam benda lain. Tanam benda lain pula. Tanamlah tanaman lain. Nanti kan cukup 3-4 tahun tu, kita cuba tanaman betik balik. Memang gitulah cara dia, kita nak putuskan virus yang ada tu. Ini contohlah perubahan warna tu, jadi mottling, mozaik. Mozaik ni kalau kita tengok daun tu, dia macam peta tau. Dia adalah warna kuning, kehijauan cair sikit. Klorosis ni, yellowing. Klorosis ni macam pokok daun macam nak mati, nak layu. Lain-lain penuntung, kebantutan, stem pitting, perubahan warna buah, benda tidak normal. Perubahan morfologi daun, kecacatan daun. Tengok daun pun kita dah tahu dah, ini bukan daun yang normal. Ada daun yang mengkerekot, bergulung. Biasa daun tu hijau, tiba-tiba daun tu agak kekuningan. Itu semua ada masalah tu. Okey. Seterusnya, ni contoh-contoh lah. Macam tadi saya sebut juga lah, kita pun dah ada tengok slide sebelum ni. Yang kita dengar CMV, TMV, apa ni, TSWV. Ini semua jenis-jenis virus. Itu yang orang makmal tu bila dia bawa sampel ni dalam makmal. Kita ni sebut mosaic virus, nak mudah lah kan. Sebab kita tengok pun lebih kurang sama. Rupanya dalam virus ni, dia ada juga dia punya spesies-spesies dia. Itulah tadi, tobacco mosaic, cucumber mosaic, chili vinyl, tomato spotted. Ini semua dia punya spesies-spesies dia lah. Tapi kita sebut sama je, mosaic virus kan. Inilah contoh dia. Simptom dia, pokok terbantut, daun kecil, dan klorosis. Klorosis tadi saya sebut lah. Macam agak, dia macam nak layu tu. Warna kecoklatan tu. Daun simptom mozaik, berkerekot. Ni tanaman cili ni memang boleh katakan lah, memang mudah dijangkiti lah. Buah-buah dijangkiti, tidak masak serentak dan terdapat pokok hijau. Nanti tuan puan boleh tengok lah. Beginilah bentuk-bentuk dia. Ini saya tengok ni seakan pokok cili api ni. Cili api ni walaupun dia kena, dia masih mampu keluar buah lagi ni. Tapi kalau cili besar, kirim salam. Ni lagi virus mozaik. Tengok pokok ini, kalau tengok daun ni, ini pokok apa ni? Ini pokok terbikai. Kan? Kalau kita dah biasa tengok daun ni, ni pokok terbikai ni. Daun bertumpuk, tumpuk kuning, kerekot, blister virus sebabkan oleh vektor-vektor, bond, aphid dan lalat buah. Ni nampak ni, aphid dan lalat buah. Macam mana aphid dan lalat buah? Itu aphid tu kita tengok lalat, kita bagi kutu daun lah. Ataupun lalat putih, ataupun white fly. Biasalah kadang-kadang Cik Asul, saya punya tanaman ni saya tengok ada satu serangga lah warna putih-putih. Otak saya dah boleh fikir dua dah. Kalau ulat putih-putih, serangga putih ni memang tak ada lain lah. Lalat putih, white fly ataupun mealybug. Ataupun kita panggil koya. Tapi biasa orang awam, biasa panggil bena. Bena putih, saya pun okey lah, bena lah. Tapi warna putih, memang ini dua lah biasanya. Tapi sekarang pun dah senang kan, ambil gambar, ditunjuk buat video call. Okey, kita dah tahulah. Ingat aphid dengan lalat putih ni, inilah salah satu pembawa ataupun vektor mozaik virus. Jadi kita kena kawal lah. Sebelum kehadiran orang ni kita kena kawal lah. Ini selalu Cik Asul, saya dah sembuh dengan repellent. Macam mana disuruh, macam mana dia sembuh. Rupanya dia sembuh atas saja. Tak boleh. White fly ni duduknya bawah daun. Rupanya mungkin ni lah kita dah beri penerangan, mungkin dia tak berapa nak dengar. Ataupun dia tak perasan lah. Bukan tak dengar lah, mungkin tak perasan. Ingat saya sembuh, saya sembuh je. Rupanya bila kita tengok bawah daun tu, penuh dengan lalat putih. White fly ni. Cara nak sembuh ni kita sembuh bawah. Kalau gunakan yang
spray tu yang kita sandang tu, dia ada nozzle yang macam boleh ke atas tu. Gunakan nozzle tu. Maknanya kita spray tak payah kita belik bawah daun tu. Kita letak je nozzle tu, nanti akan sembur naik ke atas. Sehingga tak langsung dapatlah kawal kita punya lalat putih. Show pengurusan penyakit virus. Tadi pengurusan kulat, pengurusan bakteria, ini pengurusan virus. Ini pun lebih kurang jugalah cara pengurusan dia. Pantau 2 minggu sekali, tengok keadaan pokok, guna media biji benih yang bebas. Jangan kita main sembarangan lah. Ini lebih-lebih lagi pokok pisang. Pisang ni kadang-kadang kita kena, adalah beberapa tempat, saya ingat saya kat kerajaan ni pun ada, KK4 ke apa, saya tak perasan, saya tak ingat lah. Dia telefon tu, Cik Asrul, saya punya pokok pisang ni, pokoknya okey, buahnya okey. Tapi buah ni bila saya potong, dalam tu kehitaman. Dalam tu macam buah elok. Cuma dalam tu bila dia potong, memang tak boleh makan lah, memang keras, coklat. Itu kita syak dia kena Sigatoka lah. Tapi bila kita cek betul. Adakah pokok ni semua, satu pokok ni selamat? Saya kata satu rumpun ni kena. Tak apalah Cik Asrul, saya nak simpan, saya nak tengok. Silakan. Lepas tu selang berapa lama dia, Cik Asrul pisang ni pun kena juga. Ya, satu kawasan ni memang akan kena. Balik pada soalan puan tadi, dalam satu poly bag, ada 2 pokok, satu kena, satu tak kena kan. Jadi satu tu, pada pandangan saya, pasti akan kena. Balik pada pokok pisang tadi tu. Satu pokok pisang kena, dia kan pokok pisang kan ada anak-anak yang lain kan. Anak-anak lain tu pun kena juga. Habis cara dia, buang semua. Biarkan dulu, tanam dengan tanaman lain. Mungkin 3-4 tahun nanti, kita akan tanam balik. Itu pun kena pastikan benih pisang yang kita pastilah yang bebas penyakit lah. Kalau untuk penanam pisang ni, saya ada sedikit lah pengalaman. Kalau jenis banyak pokok pisang ni yang betul-betul agak kerintangan dia agak kuat, yang kurang kena penyakit, pisang tanduk. Tapi pisang tanduk ni pun dia ada kelemahan dia juga. Selalunya dia patah, orang panggil patah tengkuk. Bila tanam tu kena pastikan, bila dah ada buah tu, sama ada kita nak sokong dia ataupun kita buatlah sesuatu supaya dia tak patah tengkuk dia tu. Patah tengkuk tu maksudnya dekat antara tandan dia tu nanti dia akan patah. Jadi kita kena sokong kat situ lah. Tapi dari segi kekuatan penyakit, dia paling kuat. Saya ada juga pengalaman di Johor, ada pisang berangan, kena pisang nipah, dah kena penyakit ni, serangan penyakit ni, tapi yang pisang tanduk ni agak kuat sikit. Okey, amalkan penggiliran tanaman. Betul. Kawal rumpai menjadi rumah. Rumpai ni pun rupanya masalah. Rumpai ni kita kena ni lah, kena kawal lah supaya tak jadi pada perumah. Serangga kita ingat bila kita dah kawal pada tanaman kita tu, serangga tak ada lah. Rupanya serangga tu pergi ke rumpai tadi tu. Dia jadikan perumah. Rumpai dengan rumput ni, siapa boleh kongsi dengan saya? Ada beza tak rumpai dengan rumput? Siapa boleh ni? Boleh volunteer? Ada beza tak rumpai dengan rumput? Ada tuan? Tuan-tuan bersama dengan saya lagi ke? Ya. Ya, ada beza tak rumpai dengan rumput ni? Sangat beza. Apa dia beza dia? Pokok durian pun boleh jadi rumpai. Bagus Cik Muhammad ni. Rumpai ni maksudnya, okey, Cik Muhammad ni memang hebatlah orangnya. Dia tanya soalan tadi tu, dia jawab pokok durian pun boleh jadi rumpai. Sebenarnya kalau tengok rumpai ni maksudnya kita tak nak pokok tu. Contohnya, kita tanam cili, tanaman utama kita, tiba-tiba ada pokok durian. Durian tu rumpai lah. Kita tak nak pokok durian tu. Kita tanam pokok rambutan, tiba-tiba ada pokok mangga. Mangga tu rumpai lah. Itu kefahaman kita lah. Kita tak nak pokok tu, kita panggilkan rumpai. Kalau rumput lah. Jangan rumput, kita tanya pokok kelapa rumput lah, tak boleh. Rumput tu memang rumput. Rumpai yang kita tak nak. Yang tak nak kita panggil rumpai lah. Okey. Racun serangga bagi mengawal vektor aphid dan lalat putih. Ni kena, sebab racun serangga ni, yang aphid dengan lalat putih ni, dia pembawa. Dia vektor ni, vektor pembawa lah. Pembawa virus. Jadi, pengesyoran dia kat sini, memang digunakan racun serangga. Saya tak nafi. Kita dah gunakan biorepellent yang saya sebut tadi, neem oil. Kita dah gunakan
cuka kayu, bawang putih. Tak semua yang saya sebutkan ini boleh mengawal semua serangga. Saya ngaku ini. Memang tak semua repellent kita boleh kawal serangga semua. Ada serangga-serangga tertentu saja. Sebab tu kita kena tengok kita tanam pokok apa, kita kena tahu serangga apa yang ada kat situ. Cumanya repellent ni kita kena kerap. Mungkin 2 hari sekali kita kena guna. Kalau racun diorang gunakan sekali, kadang jaraknya sampai seminggu. Kadang-kadang sampai 10 hari. Tapi kalau yang repellent ni kita kena kerap. Sebab dia bukannya long lasting punya bahan dia tu tak lama. Dia bau dia tak boleh lama macam racun perosak. Racun perosak kan kalau kita sembuh kita dah tahu dah. Kat rumah kita kadang-kadang balik kerja kita tahu. Ini macam bau fogging lah. Kita boleh tahu. Sebab dia ada gunakan kan, dia ada gunakan pesticide dalam tu. Macam saya pergi ladang tu saya boleh tahu. Saya masuk ni, ui bau ni, ini bau malathion ni. Saya tanya dengan pengusaha tu, bos, you guna malathion ni dah? Ya. Wah, you tahu lah. Kita boleh tahu. Kalau siapa yang duduk bahagian racun ni ataupun siapa-siapa lah petani. Petani lagi hebat. Kadang-kadang dia pergi, oh saya tahu je, ini bau basta dia tahu. Ni bau Roundup dia tahu. Ini gunakan apa chlorpyrifos dia tahu. Sebab dia dah biasa. Okey. Okey, tanda serangan. Inilah tanda serangan. Cik Asul, kenapa saya punya cili, saya punya terung tak sempat nak merah cili saya ni? Gugur. Kadang-kadang waktu hijau pun gugur. Banyak faktor lah. Kita janganlah sebab gugur je, oh tak ada air, tak ada baja. Jangan. Kita kena tengok dulu. Kita panggil tadi diagnostik tu. Kita dengar dulu, kita tengok dulu dia punya sampel. Biasanya beginilah. Kalau gugur, kita tengok ada tak macam lembik sikit. Kata ya, Cik Asul macam lembik sikit. Cuba pecahkan dalam tu, dia pun pecah. Anda nampak tak ulat putih? Ada. Disebabkan apa? Inilah lalat jantan yang tak guna tadi kita tangkap tu. Yang rosaknya kan betina, yang tangkapnya jantan. Inilah dia. Lalat jantan ni, lalat ni, nama saintifik dia kita panggil Bactrocera. Saya ada pengalaman waktu di Serdang. Saya menternak ni lalat ni. Kita ada 3 spesies ni. Kita ada Bactrocera carambole, Bactrocera cucurbitae, Bactrocera papaye, Bactrocera umbrosa. Saya pernah ada pengalaman untuk membela lalat ni. Kerjanya bela, matikan. Bela, matikan. Akhirnya sebelum mati tu saya dapatkan dulu dia punya ulat dia tu, jadikan pupa. Lepas tu dewasa, yang lama kita bunuh. Ini kerja saya ni. Saya rasa dah berjuta saya bunuh ni, lalat ni. Itu sebagai kajian lah. Okey, ni lalat buah ni. Cantik lalat dia. Okey, ni tengok keruping. Kenapa jadi keruping? Kadang-kadang terung, Cik Asul, terung saya lah tak cantik lah, macam ada menggerutu. Tu disebabkan trips lah. Trips masa dia mengisap pada buah ni kat pucuk tangkal ni. Inilah disebabkan dia ni menggerutu. Boleh makan, tak ada masalah, cuma tak cantik lah. Yang lalat buah ni langsung kita tak boleh makan. Yang macam ni, yang keruping ni boleh makan, cuma permukaan dia tak nampak cantik lah. Lepas tu kita tengok tanaman kita. Ada nampak fras. Fras ni macam kita panggil najis lah. Najis ulat ni bila dia dah makan, dia akan keluarkan najis dia. Kita panggil fras. F-R-A-S-S ni. Macam ada sisa buangan. Ini bergantung. Kalau sayur bayam hijau, najis ni pun akan jadi warna hijau. Kalau bayam merah, dia akan jadi warna merah. Dia bergantung pada tanaman yang dimakan. Inilah contoh yang ulat-ulat ni. Kita jumpa ulat ratus pun ada, Plotella pun ada. Lagi apa? Macam-macam ulat lah. Ini disebabkan oleh kupu-kupu. Dia bertelur, dia menetas. Kita tak nampak. Telur dia memang kecil, kita tak nampak. Bila netas pun tak nampak. Bila masa kita nampak? Bila dah berlubang. Bila dah berlubang, kita nampak. Oh, rupanya dah banyak. Lagi satu senang je. Tengok daun tu kalau dia bergulung. Kalau dia bergulung, sayur sawi kita bergulung, cuba buka gulungan tu. Mesti dia ada kat dalam tu. Inilah disebabkan oleh lawa lah daripada kupu-kupu. Ni berkerekot, berkerinting, melengkung. Ni disebabkan ni lah. Trips, boleh jadi daripada whitefly pun boleh, aphid pun boleh. Ini cabaran untuk tanaman cili. Ini pelombong daun. Pernah tak kita tengok sayur sawi, sayur Thailand, di permukaan daun tu kita nampak macam lain putih, cantik dia berjalan kan? Itu kita panggil leaf miner. Kita panggil pelombong daun lah. Tapi kalau tuan-tuan tengok betul-betul dekat laluan ni, nanti kita nampak ada satu larva dalam ni. Biasanya saya akan jumpa satu ni, 1 ekor je. Dia memang bertelur satu dan satu. Jadi kadang kita tengok
serangga ni pun kadang Tuhan jadikan tu agak sempurna. Pernah tak kita makan petai? Dalam sebiji petai tu, saya setakat ke hari ni, saya tak pernah jumpa 2 laba dalam tu. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan jumpa. Dalam petai tu, mesti ada satu. Kita buka lagi satu, mesti ada satu. Dia tak boleh jadi 2. Macam pokok jagung pun sama. Serangan, dia panggil FAW kan? Fall Armyworm. Saya tengok dekat pucuk dia tu, mesti ada satu. Saya macam tak pernah jumpa ada 2. Seolah-olah macam serangga ni, kupu-kupu ni pandai. Dia bertelur satu, dia letak satu, dia akan makan itu. Mungkin dia ada persaingan ke, saya tak pastilah. Tapi begitulah sifat serangga perosak ni. Okey, serangga perosak. Ni yang kita sebut ni, yang saya sebut thrips, white flag ni apa benda? Inilah gambar-gambarnya. Okey, tuan-tuan, masa kita pun sebenarnya dah ujung, tapi saya tengok masih ramai bersama dengan saya. Saya nak minta ekstra sikit lah Boleh Okey, ni contoh lalat buah. Boleh cik, boleh. Boleh Ya, boleh. Sebab kita pun, rasa tuan-tuan pun ada masa yang banyak, kita pun boleh dengar sambil buat kerja kan. Cuma kita nak kongsi sikit lah. Ni yang kita panggil Bactrocera. Inilah bendanya. Lalat ni. Ni saya sebut tadi tu, karambole. Latifron ni kecil. Yang biasa famous dalam negara kita ni, biasa 3 lah. Karambole, ni ejaan dia begini. Karambole LAE ni, karambole, papaye dengan cucurbitae. Ini biasa dalam negara kita. Ini yang panggil aphid ni. Yang warna hijau. Bawah ni sama ada Lepidoptera ataupun Spodoptera. Ini yang kupu-kupu ni. Yang jadikan ulat tadi tu, yang makan sayur daun tu. Inilah binatangnya. Kemudian ni whitefly yang mengisap. Ada serangga yang mengisap, ada yang makan, ada yang menggigit, ada yang mengikis. Ini dia. Whitefly. Ini thrips. Thrips ni pun ada banyak jenis. Ni kutu thrips panggil ni. Inilah ada thrips ni. Kalau mata kasar kita tak jumpa. Kita kena tengok bawah mikroskop. Dulu masa saya bertugas di Pulau Gadung, masa dululah seawal tahun 2004, 2005, sana ada TKPM, saya berterima kasihlah dengan pegawai waktu ketika orang lama, sangat pakarlah. Banyak dia punya ilmu yang saya dapat daripada dia. Puan Asma Abbas dengan bukan Norida, seorang lagi. Asia. Saya pun tak pastilah, tak ingatlah lama. Dia tengok ni, nak tahu ni, dia ambil kain putih. Dia ambil kain putih, dia tepuk pada pokok cili tu, kita akan nampak nanti ada benda macam bergerak-gerak. Inilah thrips dia. Bila kita bawa masuk dalam lab, memang inilah bentuk dia. Tapi kalau mata kita tajam, ambil kain putih atau kertas putih, dia tepuk aja atas tu, kita akan nampak nanti benda bergerak putih-putih. Benda tu bergerak. Inilah disebabkan thrips. Ini satu ancaman yang besarlah pada tanaman kita ni. Lebih-lebih lagi cili. Terung, bendi, tomato, inilah masalah dia. So kita kena kawal lah. Okay, tengok lagi. Ini spider mite. Tengok ni macam bentuk spider. Spider mite ni pun satu ancaman juga. Tanaman cili, terung, betik ni memang ada. Ini memang kita kena kawal. Ini warna hijau ni dipanggil lelompat daun. Ini pun banyak. Kat cili, terung, tomato, bendi. Senang aja. Kita pergi kat dia nanti dia melompat. Inilah dia warna hijau ni yang bawah ni saya boleh nampak kan. Dia lompat daun. Dia ada ulat pangkas, ulat timun, banyak. Nanti tengoklah kalau akan datang, saya perbaiki lagi slide saya akan banyakkan lagi gambar. Saya akan tunjukkan gambar-gambar yang biasa, yang common. Kita turun dekat ladang, yang biasa. Saya takkan ambil yang gambar-gambar yang, sebenarnya serangga ni memang puluhan ribu. Tapi kita ambil yang biasa dekat ladang, nanti kita boleh kongsikan. Kalau diberi tugasan lagi lah untuk akan datang. Contoh lalat buah. Tengok menyerang buah matang dengan mencucuk muka buah. Ini yang menyerang menyucuk ni adalah lalat betina lah. Lepas tu labah dia akan makan tisu, buah akan jadi lembik. Ni dia punya kitaran dia. Ini yang saya kata saya ada pengalaman lebih kurang 7 tahun ni dekat Serdang. Kita bela dia, kita telurkan dia. Ini saya boleh cerita ni, dia memang ada teknik dia. Macam mana kita nak ambil telur dia, kita kena buat jus dia dulu. Nanti kat Tupperware tu kita akan tebuk lubang-lubang kat tepi-tepi tu. Macam gunakan jarum. Nanti lubang-lubang tu, kita akan masukkan jus oren, kita akan goyang-goyangkan, nanti dia akan bau, di dekat lubang tu dia akan bertelur. Lepas tu kita adalah pipet, kita akan spray, kita akan ambil lalat-lalat tu, sehingga jadi vipa, jadi dewasa, kita bunuh yang lama. Inilah kitaran hidup dia.
Dia tak lama tuan-tuan, hidup dia lebih kurang 1 ke 3 bulan je lalat ni. Tapi sekali dia bertelur, memang banyak. Beratus. Bayangkan seekor. Kalau kita ada beribu, sebab itulah lalat buah ni sampai ke hari ni, masih kita tak dapat kita kawal sepenuhnya. Cuma kita dapat mengurangkan aja. Ini kesan serangan lalat buah pada tanaman cili kita tadi lah. Itu saya kata tu, so pecahkan. Bila pecahkan nampak tak mata pensel ni? Mesti ada ulat. Ada ulat, itulah lalat putih. Ataupun macam ni. Ini lalat putih. Lalat buah. Okey. Ini contoh perangkap yang saya sebut, saya ada tunjuk tadi. Kita gunakan perangkap macam-macam dekat Shopee, dekat Lazada, dekat kedai pertanian, semua ada jual lah, siap kalau kita nak gunakan. Ni feromon yang digunakan adalah metyl eugenol. Okey, trips. Inilah gambar trips. Nampak ni kat kelopak. Nampak tu? Bila dia gunakan warna putih, daun putih, baru kita nampak. Ini sebenarnya pun telah di zoom ni. Kalau kita tak zoom, kita tak nampak sebesar ini. Dia kecil lagi. Nampak dia gunakan warna putih. Rupanya ada banyak spesies ni. Ada dorsalis, ada palmi, occidentalis. Ni memang yang biasalah dalam negara kita lah. Okey, kita tengok. Ada spider mite, ada orang panggil hama merah. Ini pun satu masalah juga. Dia pun sebagai vektor juga membawa virus. So kita kena kawal. Tuan-tuan, kalau nak jumpa benda ni semua, rajin-rajin belik bawah daun. Dia memang duduk bawah daun. Ini contoh lalat putih. Ni dia punya perumah dia ni macam berbenang ni kan. Ni ada duduk ni, dia sambil dia ngisap, dia bertelur, dia membiak. Lama-lama daun kita tu boleh nampak. Kalau saya datang kat ladang tu, kebun tu, saya tengok daun tu, saya kata pasti bawah ni akan ada benda ni. Bila kita selak, biasanya akan ada. Sama ada lompat daun, ada white fly, ada aphid, pasti akan ada. Tengok daun permukaan atas kita boleh tahu. Kalau kita dah biasalah, tuan-tuan akan dibiasakan nanti. Kalau kita rajin lah, kita tengok. Ni aphid, ini yang saya bagi kutu daun tu. Nampak ni. Penuh ni, dia bertelur ni bukan sikit ni, banyak ni. Nanti kalau dia dewasa, nanti dia ada warna macam warna hitam sikit kerana dia ada kepak. Kalau dah dewasa lah. Ini peringkat telur dia ni. Ini peringkat dia punya agak dah remaja, dia kaji dewasa. Nampak tu cara dia, nampak pucuk dan daun mudah berkekot. Rembesan cecair. Ni dah sebut tadi. Bila ada semut kan. Tadi saya kata bila ada semut, ingatkan semut tu masalah, rupanya bukan. Dia rembesan cecair atau manisan pada aphid menyebabkan penyakit kulat. Semut akan makan manisan tu dalam masa sama. Tu keadaan kulat tu. Tu kadang tengok pokok mangga kadang hitam, pokok durian, pokok durian pun pernah. Pokok betik pun pernah. Kita tengok macam daun tu kenapa hitam kan? Ini sebabkan jelaga hitam ni. Disebabkan rembesan tadi tu. Vektor dia penyebaran virus. Okey, koya melibak. Ni tadi pun sebut bena putih, melibak. Inilah melibak. Kita pun pernah buat kajian lah. Melibak ni, dia tak silap saya, nama Pseudomonas. Dia punya scientific name dia. Dia ada banyak, dia ada jenis long tail, ada ekor panjang, ada yang lebar, dia banyak spesies. Tapi beginilah kalau kita nak tengok melibak. Ini setiap pokok bolehkan semua ada. Ini pun sama, dia ada keluarkan satu rembesan. Rembesan inilah akan menyebabkan kulat. Kulat tu akan menyebabkan daun tu berjelaga hitam. Ni rupa dia. Jangan ambil mudah. Ini kalau tak banyak, tuan senang je ambil. Kalau kita tanam pokok tak banyak, cara nak kawal kita boleh gunakan secara mekanikal lah. Kita ambil lah berus gigi kita ataupun berus yang kecil yang tak guna lukisan tu kan. Kita kikis saja. Kita kikis saja, saya tak langsung dia akan jatuh lah. Itu secara kalau tak banyak lah. Kalau kita ada ladang yang besar, tak mampu kita. Ini apa? Tree tip. Scale insect. Ni pun salah satu rosak jugalah. Dia memang kerja dia pun ngisap, dia menempel pada buah ataupun daun. Dia pun buat rembesan juga. Pun berlaku jelaga hitam juga. Ingatlah kalau ada jelaga hitam tu ada perkara lah. Tertib. Kita tengok. Kita tengok serangga apa. Tak pasti, tanya pertanian. Ni okey. Pengurusan bersepadu IPM, Integrated Pest Management. Ataupun dipanggil pengurusan bersepadu lah. Kita ada pemantauan, kultural, fizikal. Ini di awal-awal tadi pun saya dah sebut. Cara pemantauan kena selalu kita tengok. Cultural kita kena buang, kalau bahan yang kita gunakan kena sanitize. Okey.
Kalau fizikal kita boleh buat tadi ada pelekat biru, ada pelekat kuning. Tuan-tuan tadi saya tunjuk pelekat kuning kan. Tapi ada pelekat biru. Ini dua warna ini menjadi tarikan pada serangga. Serangga tertarik dengan warna ini, dia akan pergi secara tak langsung dia melekat. Bila melekat kita boleh kurangkan lah populasi dia. Tapi kena hati-hati lah. Kalau nak guna pelekat kuning atau biru, kalau kawasan kita ada ternak kelulut, kita kena hati-hati. Sebab pelekat ni dia tak kira. Segala macam serangga akan pergi. Jadi kalau kawasan kita tu ada kelulut, saya nasihatkan kita jangan gunakan pelekat ni. Sebab kelulut yang melekat tu, itulah kelulut yang nak buat madu. Nanti dia dah pergi ambil pollen, dia tak boleh balik ke rumah dia, dia sangkut kat pelekat kita. Jadi kita kena tengok. Macam ada beberapa lokasi, dia ada bela kelulut, saya memang larang dia. Kalau boleh, jangan gunakan pelekat ni. Okey? Lepas tu kawalan kimia. Kawalan kimia disyorkan pada label secara bergila-gila. Tengok tu, disyorkan guna label, berdasarkan label, nak guna tanaman apa. Lepas tu kena gila-gila. Perawis aktif ni, inilah saya panggil tadi active ingredient. Perawis aktif. Dan diselang. Tak boleh guna yang sama. Selang-selikan dia. Jenis yang berbeza. Sekurang-kurangnya ada 3 lah. Ini kalau yang secara komersial lah. Lakukan pada awal pagi dan lewat petang. Ada sebab kenapa awal pagi dan lewat petang. Biasanya serangga di tengah hari, semuanya dah tak ada dah. Dia pun tahu panas, dia pun nak cari tempat perlindungan. Nak lakukan semburan di awal pagi ataupun lewat petang. Kalau awal pagi, cantiklah antara jam 7.30 ke 10 tu cantiklah waktu dia. Ataupun di lewat petang, sekitar pukul 5 atau pukul 6 sampai ke pukul 7, itu sebaiknya lah. Ataupun saya pernah tengok juga orang buat lakukan di waktu malam. Itu terserah. Lagi awal, lagi lewat, itu waktu cantik lah. Okay, jangan buat semburan di waktu tengah hari. Rugi je. Kita, serangga ni semua dah lari dah. Okay, contoh kawalan kimia. Contoh ada. Ini tuan-tuan boleh tengok dekat kita punya apps lah, Sysmap. Tengok contoh trips, dia ada cadangan dia gunakan abamectin. Ini yang nama-nama ini adalah semua perawis aktif ataupun active ingredient. Kita tak boleh gunakan contohlah nama Basta, Spark. Ini untuk pegawai pertanian daerah pun sama. Kalau kita dengan petani, kita kena biasakan gunakan nama-nama perawis aktif ataupun active ingredient. Sebab bila kita mempromosikan, okey tuan gunakanlah ini Furadan 3G. Padahal Furadan 3G itu kadang nama dagangan. Kita kena cakap tuan kena guna carbofuron. Ataupun tuan kena gunakan abamectin. Cik saya nak racun rumput ni. Okey pakai Spark lah, pakai Roundup. Tak boleh. Itu kita mempromosikan nama dagangan company itu. Sedangkan ada je nama-nama lain kan. Jadi kita kena gunakan. Okey gunakan glufosinate, glyphosate. Biar dia fikir. Ataupun kita tunjukkan glufosinate, ni nama-nama dagangan dia. Cik tuan boleh beli yang mana-mana. Okey, ni pengalaman saya dululah. Saya selalu diajar begitu dan betul lah. Kita kena mahirkan dengan kita punya petani dengan nama active ingredient ni. Nampak fipronil, acimethrid, imidacloprid, malathion, dimethion, mitres. Ni semua active ingredient. Chlorpyrifos, cypermethrin. Ingat paraquat kita dah mansuhkan. Kita dah haramkan. Jadi tak mungkinlah boleh ada di pasaran kalau kita guna. Kebetulan nasib kita tak baik, ada penguat kuasa pun sampai ataupun ada aduan, tuan-tuan boleh didakwa menggunakan racun makhluk rosak terlarang. Jangan main-main dengan racun ni. Dia ada peraturan dia. Boleh guna, tak salah, tapi kena tengok pada label nak guna pada tanaman apa. Okey. Sekian, terima kasih. Saya rasa pun dah 1 jam 45 kan. Okey, saya nak boleh tutup tu macam mana? Bolehlah beransur pelan-pelan. Okey, terima kasih. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasihlah tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Cik Azrul. Ya, terima kasih yang sudi mendengar. Thank you. Kita berkongsi maklumat. Sekiranya ada Terima kasih Dr. Adi. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Tuan Acoy. Terima kasih.
Sekejap. Terima Kasih saya kasih, Cik Terima Azrul. kasih. Kasih saya nak tutup dulu. Saya ingin Slide mengucapkan macam mana terima kasih. slide? Terima kasih. Encik Azrul, nanti lain kali ada lagi tak sesi pengkongsian ilmu macam Terima ni? kasih Tuan. Terima kasih semua. Okey, insya-Allah memang ada. Tapi jangan mengharapkan saya lah. Kita pun ada ramai pegawai lain. Kita tengok nanti arahan daripada pihak atasan macam mana. Arigato wazamashita. Tenang saya. Kita pun ramai yang komuniti Putrajaya KL. Kita pun boleh jumpa secara fizikal sekarang, tak ada masalah. Cumanya kalau diberi kesempatan lagi untuk saya bagi topik-topik yang lain, saya sudilah. Sebab ini pun salah satu ilmu juga. Saya pun dah ilmu ni kita jangan simpan. Ilmu ni simpan tak ke mana. Macam saya kerja pertanian ni, kenapa kau kerja pertanian pengalaman banyak, baik buat ladang sendiri kan. Jangan, ilmu ni kita kongsi je. Kalau tuan-tuan berjaya, saya pun seronok. Itu satu. Keduanya, saya anggap ilmu-ilmu yang ni nak dapatkan saya punya saham juga kat sini. Kita sebagai Muslim ni, kita tahulah benda-benda ilmu ni adalah benda yang manfaat. Kalau kita sampaikan, orang gunakan, dipanjangkan, itulah kita punya amalan yang akan berterusan walaupun kita dah tak ada kat muka bumi ni. Saya pegang inilah sebab arwah ayah saya pun ada pesan, mak saya pun pesan, dengan guru saya pun sama. Ada ilmu yang baik, sebarkan. Inilah amalan yang akan ditambah-tambahkan di mana kita kurang. Kita jangan ingat kita dah cukup melakukan kewajipan kita, dah cukup, tak boleh. Kita kena tambah-tambah. Jadi saya memang haraplah supaya tuan-tuan gunakan ilmu yang saya ada ni, kita kongsikan, panjangkan, jangan kedekut. Ilmu jangan kedekut, kongsikan aja. Jangan ingat nanti kalau dia dah berjaya, habislah aku tak boleh cek makan. Jangan fikir itu. Ladang dia ada masalah, engkau carilah sendiri. Jangan gitu, kita bantu dia. Mudah-mudahan nanti semuanya okey. Kita berjayalah sama-sama kan. Saya ingin insya-Allah. Terima kasih pada semua yang mendengar. Sekiranya ada kekasaran bahasa ataupun kesilapan daripada saya minta maaf lah banyak. Saya tak sedar kan dalam cakap sepanjang 1 jam lebih ni. Terima kasih jugalah kepada pengarah saya Timbalan yang section dan beri kepercayaan. Ini dah kali ketiga lah saya buat FB Live ni sejak PKP tu. PKP 1, PKP 2, ni tahun yang 2022. Mana setiap tahun tu saya ada satu lah. Kalau mungkin kau nak ada lagi, mungkin tahun depan pula lah. Kalau tengok dia punya 3 slide ni, tahun 1, mana topik yang akan datang tu mungkin. Ini bergantung pada pihak atasan. Okey tuan-tuan, puan-puan, saya ingin mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi Ada masa kita getah-getahkan dekat luar tu. Okey, Assalamualaikum. Alright. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okey, terima kasih banyak-banyak.